Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita menyambung perbincangan kita, ya. Sesi yang ke-15, dan sebelum kita mulakan, kalau ada apa-apa soalan yang boleh kita bawa daripada minggu lepas, ada apa-apa, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, ada nak tanya Ustaz? Ya, silakan. Okey, Ustaz, ni kita nak pergi ke Rawang balik, boleh Ustaz? Sorry Ustaz. Nak ke Rawang maksudnya nak undur? Yalah. Okey Ustaz. Ya. Tak apa, saya nak pergi balik ke Amila ni Ustaz. Oh, bila dah banyak verb Amila, ya? Okey, sebab dah banyak kali dengar balik tip ni. Okey, Ustaz, Amila ni kita referring only to amalan-amalan yang soleh, betul tak? Tak. Semua amalan, semua perbuatan. Amalan jahat pun Amila je. Oh, okey. Sebab tu saya fikir balik, sebab tengok kat Quran pun banyak juga amalan Amila ni, amalan soleh, amalan saleh kan. Jadi saya ingatkan kebanyakan. Tapi tidak khusus kepada amalan baik saja. Semua amalan. Oh, okey. Ingatkan kalau macam tu kita boleh je cakap telah beramal instead of telah melakukan kan. Telah beramal tapi amalan yang tak baik lah contoh dia. Betul lah. That mean dia ada juga meaning, ada meaning lah. Ada meaning negatif. Okey. So dah clear lah. Saya pun memikir banyak kali, betul. Kenapa Amila ni ingatkan just for amalan saleh kan? Okey. Ustaz, lagi satu Ustaz. Ya. Aktif alima ni dengan ja'ala, aktif past tense. Tetapi bila kita dah jadikan dia pasif, dia jadi satu alima jadi u5. Oh, lima ain, betul. U5 yang ja'ala ni jadi ju'ila. Jadi macam mana kita nak tahu the second huruf tu? The second huruf dia tak ada cara. Memang rujuk kita panggil, ya. Rujuk kamus saja. Oh, kita kena memorize je lah Ustaz, ya? Kena terima je, memorize je, betul. Dia tak ada cara sebab benda ni sudah ditentukan oleh orang Arab punya konsensus. Benda tu dah dikonsensuskan, so kita terima je lah. Itulah, okey, tak apalah Ustaz. Kalau tidak, kita have to learn more lah, that mean, ya? Memang kena pakai kamus lah, kena pakai dictionary. Belajar memang kena pakai dictionary. Cuma kita belum buat keputusan dictionary apa nak pakai. Sebab setakat ni, Ustaz rasa tak perlu lagi. Cukup dengan vocabulary yang kita dah belajar. Nanti sampai satu tahap, Ustaz akan perkenalkan the dictionary, Quranic Arabic Dictionary. Kita ambil yang khusus. Bukan dictionary yang Arabik biasa untuk bercakap, untuk baca surat khabar, bukan. Ini kita fokus pada Quranic saja. In fact Ustaz, saya pun cuba tengok kan Ustaz. Word yang kafara tu pun Ustaz, saya dah jumpa dalam Quran around 12 different words Ustaz. Maksud dia lain-lain. Maknanya kafara tapi maknanya ikut konteks. Ada yang jadi macam kekufuran, maka biarlah dia menyingkir, patutkah engkau kufur, but all from the same word, kafara, tiga tu kan. Tapi meaning ikut konteks dia. Yeah. So it may be challenging, tapi sebenarnya it can be interesting juga lah Ustaz. At least you can apply to Quran kan, bila you baca Quran. Itu sebab. Okey Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, sama. Kesimpulan dia, sebenarnya Allah nak suruh kita fikir sebenarnya. Ya, sebab Quran ni mengajar kita untuk menjadi thinking individual, thinking person ataupun thinking society. Sebab tu kalau tidak, mengapa Allah selalu sebut tidakkah kamu memikirkan, ya, maknanya Allah nak suruh kita contemplate, fikir. Mengapa perkataan ni letak dalam ayat ni dia jadi macam ni? Jadi maksudnya percayalah, ya, sebab itu sahabat-sahabat Nabi berjaya di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Kerana mereka attach diri mereka dengan Quran. Dengan Quran ni kita kena ada self belonging tu. Kita kena rasa kita ni part of the Quran tu. Quran tu part of kita punya diri, ya. Sebab baru kita dapat internalize. Sebab kalau kita rasa Quran ni macam satu subjek yang kita belajar saja, dia tak jadi.
Sebab tu kita kena buat diri kita as close as possible to the Quran. Baru kita dapat redha Allah. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ustaz cakap berdasar pada pengalaman. Ya, mungkin Ustaz boleh cakap sebab Ustaz dah expose kepada bahasa Quran ni sejak umur 18-19. Ya, alhamdulillah Ustaz dapat apa kita panggil ada privilege sebab kenal tu lebih awal. Ya, tapi still kita kata siapa-siapa pun ya macam Dr. Yahya Morris ya, Dr. Yahya Morris ni seorang tokoh bedah, Morris Bukhil nama dia dulu. Ya, Yahya Morris ni masuk Islam. Dia telah diberi apa kita panggil tanggungjawab untuk buat postmortem kepada apa kita panggil Firaun yang ditemui di Valley of the Kings. Kita pergi Mesir, kita pergi satu tempat ya dekat Luxor sana, nama dia Valley of the King. Jadi kerajaan Mesir dan kerajaan Arab Saudi sponsor dia untuk buat apa kita panggil postmortem sebab dia medical doctor, dia surgeon dan dia belajar bahasa Quran, dia belajar Quran dan juga Bible. Ya, jadi dia memang layak sangat untuk buat. Dan dialah yang find out ya bahawasanya apa ni bukan Ramses II yang mati lemas tapi adalah anak Ramses II, Merin Petah ya yang merupakan abang angkat Nabi Musa. Kalau tak buat postmortem kita tak tahu. Ya, tapi postmortem tu kerajaan Mesir bukan bagi kepada orang Arab. Patutnya orang Arab lagi pandai bahasa Arab. Ya, tapi sebab apa? Ya, sebab dia punya kajian terhadap Bible, terhadap Quran. Dia belajar Quran, dia belajar bahasa Arab masa umur dia 52 tahun. Mungkin sebahagian tuan-tuan lagi senior daripada dia lah kan. Tapi maknanya kita sudah kenal Alif Bata sejak kecil. Ya, Yahya Morris baru kenal Alif Bata masa usia 52 tahun. Lagi challenging. Ya, jadi oleh kerana tu macam tadilah ya, Ustaz Arab tuan-tuan masih boleh bersabar dan bertahan ya, insya-Allah Allah kurniakan ilmu pengetahuan yang baik kepada kita insya-Allah. Ya, InsyaAllah. Amin amin. Tuan-tuan kena cakap amin. Ya. Amin. Okey, selesai ya. Jadi kita sudah sampai contoh yang ke berapa ya? Contoh yang ke berapa untuk past tense verb tuan-tuan dan puan-puan? Past tense verb sampai nombor berapa? 8. Nombor 8 Amila Okey, Amila sudah ya. Contoh yang ke-9 ya, Ata ya, Ata sudah? Belum ya? Betul ya? Nombor 9 ya? Okey, mari kita tengok. Belum Ustaz. Ya. Mari kita tengok nombor 9 ya. Kita habis hari itu sampai nombor 6 Ustaz. Jadi sepatutnya hari ini nombor 7. Nombor 7 ya. Sebab tadi kata 8 ya. Nombor 7. 7 Ja'a. Nombor 8. 8 kita baru buat apa ni. Nombor 6 sudah selesai ya. Nombor 6 sudah. Nombor 7 hari ini Ja'a. Ya, ini cara penulisan Resam Osmani. Ustaz ada sebut ya pada minggu lepas ya. Tuan-tuan kena mute kan. Pada minggu lepas kita dah perkenalkan ada 2 jenis bahasa Arab. Satu kita panggil apa ni Quranic Arabic. Ya, Quranic Arabic tu yang orientalis panggil classical Arabic. Kita tak panggil classical. Sebab bila kita kata dia classical seolah-olah ni bahasa klasik, tak relevan dengan kita. Kita tak nak yang tu. So kita panggil dia Quranic Arabic dan Quranic Arabic ditulis mengikut Resam Osmani. Quranic Arabic ditulis mengikut Resam Osmani ya. Jadi Resam Osmani cuba tengok ya. Jim ada fathah, alif ada apa ni tanda mad, kemudian hamzah ya ada fathah. Tetapi kalau kita tulis secara modern standard Arabic, tuan-tuan dah salin MSA, modern standard Arabic maknanya yang modern Arabic yang digunakan untuk surat khabar, majalah, buku dan sebagainya. Bunyi dia ya bunyinya tetap ja'a tapi barisnya ialah jim fathah, alif sukun. Ya, tuan-tuan kena tulis sebelah dia. Ja'a ini cara Resam Osmani. Kemudian modern standard Arabic, jim alif hamzah juga. Jim fathah, alif sukun, hamzah fathah. Bunyi dia apa? Ja'a, sama. Bunyi dia sama ya, tapi cara tulis berbeza. Ya, jadi yang lebih mudah bagi kita ialah modern standard Arabic, jim fathah, alif sukun, hamzah fathah. Ya. Tetap kalau kita belajar tajwid dia 2 harakat ja'a. Ya, tak boleh baca ja'a tapi ja'a. Boleh ya? Apa makna ja'a? Yang pertama ja'a ialah past tense verb dan dia aktif, dia bukan pasif. Ya, kita kalau kita jumpa nanti pasif dia, kita akan cerita ya. Dia agak sedikit beza
tapi tetap juga huruf pertama dengan dhammah. Macam amila, umila. Ya, kita dah belajar. Ya. Macam kita kata kafara, kita dah boleh agak dah. Ini apa kita panggil ya? Ini ialah bentuk aktif past tense ya, kafara. Tapi kalau kita nak sebut dia punya pasif, kufira. Kufira. Ya, biasanya huruf di tengah ya, baris bawah ku, dhammah, fa baris bawah, ra apa ni fathah, kufira. Ya, biasanya begitu. Macam kutiba sama. Ya, selalu kita jumpa kutiba alaikumusiyam. Kutiba asalnya kataba. Kafara, kufira. Ya, amala, umila. Ya. Kalau jaa ya, ni ada sikit beza. Kita jangan bening-bening kepala dulu, tapi yang pasti jim tetap dhammah. Ya. Tapi nanti kita akan tengok ya, adakah sama ya, sebab masalah dia ada alif di tengah ya. Perkataan yang ada alif di tengah, di awal, di hujung memang ya ada masalah cara sebut. Sebab apa? Sebab dia ada huruf mad, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil huruf ya, huruf illah. Huruf illah tu maknanya huruf yang bermasalah. Illah ya. Sebab tu kita panggil bahasa Melayu ilat. Ya, macam orang yang accident kemudian ya dia hilang kemampuan untuk bekerja ya, maka biasanya pekeso akan bayar dia duit lah ya, pampasan. Ya, pampasan ilat dia panggil ilat. Ilat tu maknanya kecacatan. Jadi huruf yang ada kecacatan ni dipanggil huruf ada kecacatan, ada 3 huruf. Ya, Ustaz dah sebut penyanyi. Penyanyi tu awi. Alif, waw, ya. Ingat. Ya, ramai peminat awi dekat sini. Alif, waw, ya. Ingat supaya kita tak lupa. Alif, waw, ya. Awi. Alif, bukan hamzah ya. Alif, waw dan ya. 3. Ya, awi. Okey, jadi bila ada alif saja, kita dah tahu dah ada sikit masalah. Ya, tapi boleh diselesaikan. Ya, kita terima dulu yang aktif past tense, jaa makna telah datang. Telah datang. Sebab apa telah? Sebab past tense mesti ada apa kita panggil perkataan telah. Ya, kita tengok istilah dia ya. Ini cerita apa? Cerita balasan pahala ya. Man kita dah tahu man ya. Ingat lagi ya, kita pernah cerita tentang man, dia termasuk juga conditional, tapi dia bukannya partikel. Kalau partikel ada 3 ya. Iza ya, kemudian in dan lau kan, kita ada 3 partikel. Semua makna iza ya, apabila, in jika, lau kalau ya, itu partikel ya. Tapi kalau man dia conditional juga ya, tetapi dia dalam bentuk noun ya. Jadi kita panggil man, maknanya sesiapa. Kalau bahasa dulu barang siapa ya. Jadi tuan-tuan tolong tandakan di atas, jangan tengok makna di bawah. Ya, kecuali Ustaz suruh pergi tengok, baru boleh pergi. Kalau tak payah. Kalau nak tengok makna, tengok masa sebelum kelas tadi. Pukul 2.30 buat ulang kaji, masa tu tengok makna. Dalam kelas jangan, melainkan Ustaz suruh. Okey, man. Apa makna man? Sesiapa. Lelaki boleh, perempuan boleh. Budak kecil, budak besar dan sebagainya. Ya, man. Jadi man, sesiapa. Jaa, ya, yang telah datang. Sesiapa yang telah datang. Ya, jaa, man sesiapa, lelaki perempuan, ya, ataupun tak kira umur, tak kira jantina, tak kira bangsa, semua man. Jaa telah datang. Tetapi, ini pelajaran baru hari ni. Ya. Apabila past tense, ya, aktif past tense jaa, selepas dia datang dengan huruf ni b. Ya, dia datang dengan partikel b. Ya, b itu makna dengan kan? Ya, macam kita kata bismillah. Ya, bismillah dengan nama Allah. B itu dengan partikel ya, dia preposition. Ada 9 semua ya. Kita dah hafal. Jadi bila jaa bi maknanya membawa. Maknanya datang membawa. Jaa tetap datang, bi membawa. Ya. Al-hasanah kita tahu kebaikan. Jadi apa kita terjemahkan di sini? Ya, Kak Masyita, kalau kita terjemahkan man sesiapa, jaa datang, telah datang, bi dengan membawa, al-hasanah kebaikan. Ya, sesiapa yang datang membawa kebaikan. Mana siapa yang buat baik? Dalam kata lain. Ya, maknanya di sini ialah man amilal hasanah.
Tapi Allah tak nak guna man amilah sebab nak tunjuk kesungguhan orang tu. Ya, sebab tu Allah letak perkataan ja'a. Allah tak guna amilah. Boleh tak guna amilah? Boleh. Tapi Allah tak gunakan amilah. Allah nak bagi tahu bahawasanya nak buat baik tu kena usaha. Ya, kena ambil uduk baru boleh solat. Ya, kena ada pakaian yang bersih, ya, kena tempat yang bersih, ada sajadah sebagai contoh ataupun ada tikar. Ya, kena pastikan masuk waktu, ya, kena pastikan maknanya apa kita panggil, ya, berjamaah. Jadi maknanya banyak benda kena consider sebelum kita boleh solat. Dia bukan nak solat terus solat je, tak. Ya, dia kena buat dia punya preparation. Dia ada syarat je. Okey, ya, sekali lagi, ja'a telah datang. Tetap past tense, aktif. B, bila ja'a B saja, maknanya telah datang membawa. Apa yang dia bawa? Hasanah, kebaikan. Semua benda baik kita panggil hasanah. Kadang-kadang Quran guna ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf pun benda baik juga. Ya, kadang-kadang ma'ruf, kadang-kadang hasanah. Ma'ruf tu lebih umum. Ya, hasanah pun umum juga, ya. Tapi sesuai ikut tempat lah. Sekarang kita tak nampak perbezaan lagi, tapi semakin banyak kita baca Quran, kita akan dapat mengetahui dia. Ya. Sebab kunci nak memahami bahasa Quran adalah kena banyak lagi baca Quran dengan tadabbur. Mana kita kena tengok makna. Kena tengok makna, ya. Beli Quran per kata. Ya, Ustaz dah bagi tahu dah. Cari Quran per kata yang, ya, mungkin apa ni, karya Bestari, ya, ataupun Karang Kerah punya tu. Tanya Haji Nazri. Haji Nazri boleh tolong. Sebab Haji Nazri bekerja untuk tuan-tuan, Tuan Haji Nazri kita, ya, dia bekerja dengan Karang Craft, ya, di section 15 Shah Alam, ya. Tuan-tuan apa-apa hal tentang nak beli buku, nak beli apa, boleh rujuk pada dia. Dia boleh bantu, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya Ustaz promosi ni bukan saja-saja, tapi sebab manfaat. Haji Nazri pun dapat manfaat, dapat pahala tolong belikan, tuan-tuan pun dapat manfaat. Ya, kerana mudah. Ya, especially zaman-zaman sekarang ni lah, ya, zaman PKP ni. Okey, setakat ni apa soalan nak tanya? Ya, kalau ja'a sahaja maknanya telah datang. Tapi kalau ja'a, lepas ja'a ada partikel B, ni partikel B ni, ya, ada partikel B, ya, partikel B, maka maknanya datang membawa. Apa makna datang membawa? Melakukan. Ya, dengan kesungguhan. Jadi kita terjemahkan, sesiapa yang datang membawa kebaikan. Kita tengok, okey, sekarang tengok English dia. Ya. Cuba tengok English terjemahan di bawah. Whoever man, ya, comes. Pasal apa comes, ya? Sebab memang makna dia come, ya. Cuma bahasa Inggeris kita tak nampak past tense dia. Ya, sebab tu bahasa Arab kita nampak past tense dia. Ja'a. Dalam bahasa Inggeris tak nampak, ya. Tapi maknanya boleh tahu. Comes with. Ya, come with a good deed. Hasanah makna apa? Good deed, kan? Ya, come with. With tu ialah be. Sesiapa yang datang, ya, dengan, ya, maknanya dengan membawa, with, ya, a good deed. Itu boleh tengok terjemahan sikit. Selesai, balik ke yang Arab balik. Ya, tinggalkan terjemahan. Manja bil hasanah. Sesiapa yang datang membawa kebaikan, satu kebaikan. Ya, falahu, fa maka, lam bagi, hu dia. Ya, ini ada 3 huruf ni. Fa satu huruf, lam satu huruf, ha satu huruf. Tiga-tiga ni ada makna tersendiri. Fa makna maka. Tuan-tuan boleh tulis kat atas tu, maka. Ya, la, ya, bagi, hu nya. Siapa yang membawa satu kebaikan, siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah bagi kepadanya khairun, kebaikan. Ya, Allah bagi kebaikan minha, kebaikan baginya. Ya, cuma dalam ayat lain, ini dalam apa? Dalam surah 28, ya. Dalam Suratul An'am Allah kata baginya 10 pahala. Ya, maknanya kalau buat satu kebaikan baginya 10. Di dalam ayat ni Allah cuma kata khairun minha. Jadi siapa yang buat baik Allah akan balas dengan yang lebih baik daripada itu. Ya, dalam surah lain Allah kata Allah balas dengan 10 kebaikan. Okey, setakat ni apa soalan? Datuk Azizul ada soalan? Datuk Azizul silakan, ada soalan? So far okey, Ustaz. So far okey. So far okey. Ya, Datuk apa? Datuk Osman. Datuk Osman sila. Ustaz ni khairun minha tadi apa Ustaz? Kebaikan, dua-dua huruf tu kebaikan ataupun khairun saja kebaikan. Khairun saja kebaikan. Minha lain. Min daripadanya. Min daripada, min kan dah tahu, min kan partikel,
min daripada makna from, ha, ya, ha tu maknanya ha tu adalah pronoun, dia balik kepada hasanah. Sebab hasanah ni, cuba kita tengok hasanah. Hasanah ni noun, tapi noun yang female. Ya, sebab dia ada tak marbutah kat belakang ni. Cuba tengok. Alif, lam, ha, sin, nun tak marbutah. Bila ada tak marbutah di belakang ni, ya, tak yang bersimpul ni, dia menunjuk kepada biasanya makna female. Ya, makna feminin. Ya, jadi oleh kerana dia feminin, dia punya ganti nama dia, pronoun dia kena feminin juga. Ha. Kalau masculine, hu, falahu. Ya, tapi di sini minha. Sebab falahu, hu ni ialah orang tu. Yang minha merujuk kepada apa? Kepada hasanah. Hasanah apa kita panggil? Dia feminin, maka ha tu feminin juga. Ya, tu Datuk cuba bezakan antara falahu, ada hu, falahu, satu lagi minha, ada beza. Ya, bukan beza pada min tu dengan lam tu. Ya, memang beza. Tapi hu dengan ha. Kalau hu, dia seorang lelaki. Kalau ha, untuk perempuan. Seorang juga untuk perempuan. Ya, okey. Kita terjemahkan balik, man sesiapa. Ya, kalau dah terjemah 4 kali, 5 kali, tuan-tuan tak dapat juga, Ustaz tak boleh tolong. Tuan-tuan kena stay put. Ya, kena pay attention, fokus. Man sesiapa. Dah kali kelima dah Ustaz sebut. Man sesiapa. Lelaki boleh, perempuan boleh, budak kecil, budak besar, tak peduli. Apa bangsa boleh, semua man. Ja'a telah datang. Ya, mana past tense dia? Ja'a. Dia ja'a ni past tense aktif ke pasif? Aktif. Ya. Aktif. Okey, ja'a bi ini adalah phrasal verb. Kalau kita belajar bahasa Inggeris, ya, kita kata look into, look up, look down, look forward. Jadi look tu adalah dia punya verb, dia punya preposition apa? Ya, tadi itulah up, ya, down, ya, kemudian along, kemudian forward, ya. Itu semua preposition tu. Jadi bila past tense verb ataupun verb bergabung dengan preposition, maka kita panggil dia phrasal verb. Phrasal verb. Ya, phrasal verb tu maknanya kata kerja frasa. Ya, susah nak faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi senang. Phrasal verb. Yes. Ya, bahasa Arab pun sama, ada phrasal verb. Bila phrasal verb, makna verb tu akan bertambah atau bertukar sikit. Ya, sebab look. Ya, mute kan? Sebab look makna lihat. Tapi kalau kita kata look down, ya. Down tu makna bawah. Look down bukan tengok bawah. Look down maknanya menghina. Menghina. Ya, look down makna menghina. Nampak tak? Betapa bahasa Inggeris pun macam tu juga. Ya, Kak Roiza faham kan? Ya, look down bukan makna tengok bawah. Please look down, bolehlah look down, ya. Jadi tapi makna look down apa? Ya, maknanya merendahkan, menghina. Ya. Okey. Tolong mute, tuan-tuan tolong mute. Jadi kena biasakan mute, tolong. Haji Nazri tolong mute kan, Haji Nazri. Okey, ya. Jadi balik bercerita tadi, ya. Kalau kita kata kita panggil, ya, look up kan, look up. Look tu makna tengok. Up tu atas, bukan tengok atas. Tengok ceiling bukan, ya. Look up tu maknanya mencari. Jadi kalau dalam English pun, ya, verb campur dengan preposition bertukar makna atau bertambah makna, begitu juga dalam bahasa Arab. Ya, sama tuan-tuan. Ya, sebab ustaz tak nak tuan-tuan tanya, pasal apalah susah ustaz? Ja'a makna telah datang. Bahasa Arab boleh tahan lagi, ja'a telah datang, bi, ya, dengan. Jadi makna ja'a bi, datang dengan membawa. Dia masih lagi perkataan datang. Dalam bahasa Inggeris, tukar langsung. Ya, daripada look, lihat, kepada down, ya, maknanya menghina pula. Atau memandang rendah. Tetap memandang juga, tapi memandang rendah. Tapi kalau memandang atas, look up, langsung tak ada perkataan memandang atas. Look up maknanya mencari. Kan jauh beza. Bahasa Arab boleh tahan lagi. Ja'abi, masih lagi telah datang, tapi telah datang membawa. Apa yang dia bawa? Al-hasanah, satu kebaikan. Falahu, fa maka. Lam bagi, preposition juga. Fa, dia preposition tapi untuk menyambung ayat. Ya, la preposition, bagi, hu-nya. Sesiapa yang datang membawa satu kebaikan, maka baginya. Baginya tu siapa? Bagi orang yang datang membawa tadi tu.
Baginya apa dia? Khairun. Khairun kebaikan. Khairun saja kebaikan. Kalau min, takkanlah min kebaikan. Ya, min tu daripada. Ya, kebaikan daripada mana? Kebaikan daripada hasanah tersebut. Ya, Allah bagi dia yang lebih baik. Khairun bukan makna kebaikan saja. Lebih baik, yang lebih baik. Better than. Better than khairun. Ya, better than. Jadi sesiapa yang telah datang membawa satu kebaikan, maka baginya khairun, yang lebih baik minha, daripada kebaikan itu. Selesai tuan-tuan. Apa soalan? Silakan. Bagi faham. Kak Faridah, apa soalan Kak Faridah? InsyaAllah okey lagi Ustaz. Okey, orang lain. Yeah. Ustaz. Ya. Yeah. Minha yang ujung tu, min the ha-nya is referring to the lebih baik, right? Referring to hasanah. Hasanah is falahu. Siapa yang membawa hasanah? Sorry Ustaz. Man ja'a bil hasanati falahu. So whoever, barang siapa yang telah datang dengan membawa kebaikan, maka baginya who is nya? Nya tu siapa? Orang yang membawa kebaikan. Man lah, man. Sesiapa? Okay. Okay, the man, okay, faham. So khairum minha, the minha is to the hasanah, is it? The ha is hasanah. That's why ha dia muannas, dia feminine, pasal hasanah is feminine. Feminine. Yeah. Okay. That's why you were saying this now. Okay. Ustaz dah cerita sebenarnya, cuma tuan-tuan nak kena pay attention betul-betul, sebab Ustaz dah bagi tahu dah. Ustaz sebut satu-satu. Ya. Yeah. Ustaz sebut dia partikel, Ustaz sebut dia noun, Ustaz sebut dia verb, Ustaz sebut dia pronoun. Ya, Ustaz bagi tahu semua. Ya. Okay. Cuba tengok. Ada berapa? Okay, Ustaz. Yeah. Sorry Ustaz, agak cakap just ulang Ustaz ya, to make myself clear. So because so for us to identify, maknanya falahu-nya tu is to the man, to the siapa, right? Because it is dia lelaki. Then bukan lelaki, whoever. Whoever. But at khairum minha, that is near female, which refers to the female of the hasanah. Betul Ustaz? Ya. Okay. Thank you Ustaz. Jazakillah Ustaz. Jazakallah untuk lelaki. Jazakallah untuk perempuan. Yeah. That's right. Sorry Ustaz. Thank you. Yang terbaik ya, nak elak jazaki, jazaka, kita sebut saja jazakumullah, jazakumullah. Ya, it's better ya. Macam kita sebut assalamualaikum, kan kita tak beza assalamualaiki for female, assalamualaika for male. Kita sebut assalamualaikum for all of them. Ya, for all of you, lagi senang. So same thing goes to jazakallah, jazakillah. Ya, instead of jazaka and jazaki, jazakumullah. Ya, senang. Jadi tak payah consider lelaki perempuan seorang, dua orang, tiga orang. Kita dah borong semua dah, ya. Sebab tu bila kita bercakap dia ada trik dia. Dia kena ada, tapi itu kita belajar sikit-sikit lah, ya. Okay, thank you. Jadi orang lain. Okey, apa ni Kak Suhati dia dah faham, ya. To make myself clear dia kata. Dia tak kata to make everyone of us clear. Dia kata to make myself clear. Ya. Jadi okey, ya. Yang myself tu dah clear lah, ya. How about other selves? Ya, orang lain macam mana? Sebab Ustaz bimbang takut, ya. Ada yang sampai Tanjung Malim tapi masih ada yang di Rawang lagi. Kak Masita masih di Rawang ataupun di Tanjung Malim dah? Kak Masita. Okey Ustaz. Ustaz. Nak tanya Ustaz, yang hasanah dengan khairum ni, dia punya root word memanglah baik kan? Tapi kenapa jauh sangat perginya Ustaz perkataan tu daripada hasanah ke khairum tu? Sebab khairun, ya. Sebab tuan-tuan cuba tengok, ya. Ustaz sebut khairun, tuan-tuan sebut khairum. Pasal tuan-tuan ambil kira tajwid. This is not a tajwid class.
Jadi sebab tu Ustaz sebut word by word. Cuba tengok man. Ustaz tak kata man, ya. Ustaz man jaa bil hasanati falahu khairum min. Ustaz tak sebut pasal kita bukan kelas tajwid. Tuan-tuan untuk belajar for the purpose of learning, tuan-tuan boleh sebut satu-satu. Khairun minha, tak salah. Sebab ini bukan belajar Quran, ini bukan belajar tajwid. Ya, tapi nanti kita belajar Quran, kita sebutlah betul-betul. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha, kena macam tu ya. Jadi khairun tu ya maknanya lebih baik. Lebih baik ya, maknanya better. Kalau macam tu Ustaz tanya, pasal apa good dengan better jauh sangat? Patutnya good dengan guda. Guda. Ya. Jauh tak? Good, G-O-O-D, good, tiba-tiba better, come on. Ya. Gudes. Nampak tak? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz nak bagi tahu, dia macam banyak benda bahasa Arab ni macam English. Sebab tu, ya, sebab tu bila Kak macam tanya hasanah tu jauh sangat dengan khairun. Sebab khairun ni maknanya better. Ya, hasanah tu makna kebaikan, tapi kebaikan tu daripada goodness. Ya, so macam tu, kena terima je. Hasanah tu ialah goodness. Ya, ataupun good deed kita panggil, ya. Sedangkan khairun ya ialah better. Ya, tu Kak mesti kena terima saja, ya. Sebab itulah gaya bahasa Al-Quran, dan sudah tentu Allah Maha tahu rahsianya. Sebab tu bila kita belajar Quran, kadang-kadang kita, sebab dia tunjuk ketaatan kita tau, ya. Allah sedang menguji ketaatan kita. Hamba aku terima ke tak? Ya. Kita jangan jadi macam orang Quraisy, ya, yang bila Allah hantar Rasul tu manusia, dia kata, manusia macam mana kami nak taat? Patutnya Allah hantarlah malaikat. Ya, konon-kononnya bila Allah hantar malaikat, mereka akan taat. Percaya. Ya, even kalau malaikat dihantar sebagai Rasul, mereka tak akan percaya juga. Mereka cuma bagi alasan saja. Kita tak nak jadi macam mereka. Okey, ya, selesai Kak Masyidah. Kak Masyidah ada apa lagi Kak Masyidah? Ayat tu? Okey Ustaz. Okey, faham dah. Ya. Orang lain pula, ya. Siapa-siapa tuan-tuan dan puan-puan, siapa-siapa nak tanya. Ya, kita ada tak adalah ramai, ya, tapi 84 orang lah, ya. 84 orang tu consider ramai lah tuan-tuan. Ya, walaupun ada 200 lebih, ya, 300 lebih, tapi 84 ni is a record lah. Ya, 84. Okey, silakan. Siapa nak tanya? Waalaikumsalam, betul lah, silakan. Ya, apa ni yang dikatakan phrasal noun tadi tu? Phrasal verb. Phrasal verbs, ya. Phrasal verbs, ja'a bil hasanah. Dua-dua tu sekali kan? Ja'abi saja phrasal verb. Hasanah bukan. Hasanah is a noun. Ja'abi saja ya. Ja'abi. Sebab dah bagi tahu tadi verb campur preposition. Verb campur preposition, ya. Jadi phrasal verbnya. Okey. Ja'abi. Okey, baik Ustaz. Okey, terima kasih, ya. Ustaz bagi contoh pada Haji tadi, ya, Haji Megat. Ustaz bagi contoh tadi, look down, look forward, look up, ya. Jadi look tu dia punya verb, up, down, forward, away dan sebagainya, itulah dia punya preposition. Preposition, ya. Okey, ya, ja'abi. Okey, lain ada apa? Silakan. Ada apa? Silakan, ya. Haji Nazri ada apa-apa Haji Nazri? Ada Ustaz, semua okey, insyaAllah. Okey. Kak Aloha ada apa Kak Aloha? InsyaAllah tak ada Ustaz. Okey, terima kasih. Kita teruskan, ya. Ja'a sekali lagi datang ja'a. Waman. Pasal apa ada waw? Sebab nak sambung cerita. Ya. Dia sama juga man ja'a tu, tapi ada waw sebab nak sambung cerita. Dan di sini makna waw dan. Man sesiapa, lelaki atau perempuan, ja'a telah datang. Bis sayi'ah. Sekali lagi ja'a bi. Ya, ada ja'a, ada bi. Apa makna ja'a? Telah datang. Bi membawa, dengan membawa. Itu lebih tepat. Ya. Tadi sesiapa yang datang membawa satu kebaikan. Yang ini siapa yang datang membawa satu kejahatan. Sayi'ah. Sayi'ah tu. Kalau tadi good deed, hasanah, goodness. Yang ini adalah ya, evil deed. Evil pula. Ya. Satu kejahatan, satu kesalahan. Fala yujza, fa maka la, ya, la, tidaklah, ya, la ni denial, la ni ialah la
partikel, tapi partikel denial, dia menafikan. Ya, fala maka tidaklah yujza, ya, dibalas. Okey, ini contoh, Ustaz bagi contoh saja. Nampak tak dia macam pasif sebab ada domah dekat mula-mula. Nampak tak kat Suhati? The domah kan? Yes. Domah ni biasanya, ya, menunjuk pada makna pasif. Dan yujza is a passive verb. Tetapi kita tak belajar lagi, ini adalah bentuk passive verb present tense. Sebab yang biasa kita jumpa kan 3 huruf. Kufira, 3 ya, 3 huruf. Umila, 3. Kufira, 3. Kutiba, 3. Cuba tengok ni. Ini bukan 3, ni dah 4. Yes. Ya. Dan bermula dengan huruf ya, ya. Jadi ini bukan past tense. Ustaz tak terang lagi, ya. Tapi Ustaz nak bagi tahu dia adalah apa dia? Tetap juga dia adalah passive, ya, passive verb, ya, yujza. Fala maka tidaklah yujza, dia dibalas. Tidaklah ia dibalas, ya. Allazina amilu sayiat, ya, maknanya orang-orang. Allazina orang-orang yang, kita dah belajar. Kalau allazi seorang, allazina ramai. Ya, allazina orang-orang yang, amilu telah berbuat. Ya, amilu kita baru belajar amila sebelum ni. Amila. Cuba tengok, kita hanya belajar amila. Hari ni kita jumpa amilu, kita tak belajar lagi. Ya, di belakang dah tukar sikit sebab waw di belakang menunjuk kepada makna plural. Dia past tense juga, tapi kalau amila past tense untuk singular. Kalau amilu past tense untuk plural. Itu je beza kan. Jangan tanya-tanya banyak lagi. Dia belum sampai waktu. Tapi tadi kita belajar Kak Masyitah, amila maknanya seorang yang buat. One person, one single person yang buat. Kalau amilu, ya, ada waw alif kat belakang. Ini maknanya banyak orang yang buat. Ya, instead of amila, sekarang ni amilu. Sama tak makna? Sama. Cuma jumlah yang buat tu ramai. Pasal we are referring to allazina. Allazina orang-orang yang ramai. Allazina amanu contoh. Allazina kafaru. Jadi bila allazina, bukan seorang, bukan dua. Maaf Ustaz. Tolong repeat yang tadi Ustaz, yang amilu tadi sebab terputus tadi. Okey. Apa beza amilu dengan amila yang Datuk dah belajar? Kalau amila apa makna Datuk? Datuk, amila satu, one person, amila. Jadi kalau amilu tambah waw dan alif di belakang menunjuk kepada makna ramai. Ya. Kalau kita tak pasti amilu tu ramai pun, kita boleh tengok perkataan sebelum tu. Allazina. Allazina ni memang ramai. Ya. Kita dah biasa jumpa dalam Quran, allazina amanu, orang-orang yang telah beriman, bukan seorang, ramai. Allazina kafaru, orang-orang yang telah kufur, ramai. Hari ni allazina amilu, orang-orang yang telah melakukan, telah membuat, ramai. Sama dah tu. Ya. Amanu, kafaru, amilu, semua ramai. Boleh ya? Okey. Jadi orang-orang yang telah melakukan sayiat, kejahatan, sayiat, banyak. Ya. Cuba tengok atas ni. Atas ni sayiati, satu. Tapi di sini sayiat, panjang. Adakah maknanya sama? Sama. Cuma sayiat, sayiati, singular. Sayiati. Oh, itu dah jadi plural. Dia punya panjang tu pun dah kita tahu. Ni mesti lebih daripada satu. Ya. Okey ya. Sayiati. Datuk Azizul. Sayyiati yang Ustaz apa ni birukan ni dengan sayyiati atas ni. Sayyiati ada beza? Ada beza. Ada maknanya sayyiati singular. Haji Nazri sayyiat as-sayyiat. Ini sama juga kejahatan-kejahatan tapi ini plural statistik. Ini singular Ya. Tolong mute kan. Tuan-tuan kena jaga tuan-tuan punya mute aja. Tuan-tuan tak payah jaga lain. Selain pada ambil nota, selain pada dengar, tuan-tuan jaga mute dengan unmute. Ya. Okey, as-sayyiat. Ya. Kalau terjemahan dia, evil deeds. Ya, evil deeds banyak, evil deeds. Ya. Kalau di atas tadi, evil deed. Itu beza dia. Sebab as-sayyiat ni plural. Illa melainkan. Partikel juga. Partikel untuk exception. Illa melainkan. Ma apa yang.
Ya, ma apa yang. Ma ni adalah noun, ma. Ya, di sini ma ni adalah noun. Ya, ma apa yang. Ya, apa yang. Ma juga boleh makna tidak, boleh makna denial, tapi di sini dia bukan denial. Ya, ma di sini makna apa yang. Apa yang, ya. Kanu, sama dengan kana. Kita dah jumpa kana. Ya, ini plural. Kak Macita dah boleh jawab dah. Kalau kaf alif nun, kana, one person. Kanu. Huruf apa yang menunjukkan dia tu plural, Kak Macita? Huruf apa kat situ yang menunjukkan dia plural? Domah tu lah. Tak, bukan domah tu. Huruf, bukan baris. Wow. Dengan Tak. Kaf alif tak ada tunjuk. Wow. So okey ya. Sebenarnya domah ni datang pasal ada waw. Asalnya kaf alif nun. Nun tu fathah. Bila nun fathah, kita tak boleh baca kanau. Kanau tak ada. Jadi oleh kerana ada waw, kita kena tukar. Instead of kanau, dia jadi kanu. Amanu. Ingat Ustaz sebut selalu. Amanu. Mana ada amanau? Tak ada. Amanu. Wow. Kafaru. Wow. Tadi kita baru je jumpa. Amilu. Kak Macita sekali lagi. Huruf mana yang membuatkan dia tu plural, Kak Macita? Dekat Amilu. Wow. Ya. Pasal apa lam tu berubah daripada fathah kepada dhammah? Sebab apa? Pasal apa? Tak pasal apa? Amilu. Pasal apa bukan amilau? Pasal apa? Sebab dia ada wow. Pasal ada wow. Bila ada wow, baris tu mesti dhammah. Baris sebelum waw mesti dhammah. Baris sebelum alif ya mesti fathah. Baris sebelum ya mesti kasrah. Tuan-tuan, ini rule of thumb. Tuan-tuan salin. Ya. Kalau ada waw, baris dia sebelum waw mesti dhammah. Kalau ada alif, okey kita pergi 3 tadi ya. Ustaz sebut huruf illah. Ingat lagi huruf illah, huruf sakit. Ya, apa dia punya formula tadi Kak Suharti? Huruf sakit. Alif waw ya. Awi. Alif waw ya. Okey kita pergi alif ya. Kalau kita jumpa alif, kita dah tahu dah. Sebelum alif mesti fathah. This is alif. Before alif mesti fathah. Okey ya. Kita pergi waw pula. Kalau dia waw, sebelum waw tu ya mesti dhammah. Ya, mesti dhammah. Kalau dia ya, huruf ya, sebelum ya mesti kasrah. Dia mesti kasrah punya, ya. Itu dia punya rule of thumb. Ya, itu memang dia punya rule of thumb, ya. Apa bahasa Melayu rule of thumb tu? Tak tahu apa dia rule of thumb. Ini boleh. Lumrah. Apa ni? Lumrah ya. This is the rule of thumb of life, ya. Lumrah kehidupan tak berkena, tapi boleh lah. Ya. Dia punya logik dia lah, ya. Macam tu. Ataupun dia punya common sense dia, ya. Common sense dia macam tu. Ya, common sense dia. Okey ya. Jadi amilu mereka telah buat, ya. Nak tanya yang kanu tu memang waw tu menunjukkan dia plural. Bilangan yang ramai kan? Ya, tapi betul. apakah peranan alif tu? Alif tu untuk menunjukkan ada nun yang dibuang. Ada nun yang dibuang di mana ya? Di ujung. Yalah, maknanya nun kan selalu duduk kat ujung. Macam allazina. Okey. Ya, jadi sekadar menunjukkan bahawasanya ada benda yang dibuang. Quran bila ada benda dibuang dia akan ganti dengan alif biasanya. Itu salah satu rule of thumb. Bukan sentiasa ya. Kena ingat. Tidak ada hukum yang sentiasa. Dia mesti ada perubahan. Ya. Okey. Baik Ustaz. Okey, sama. Jadi kanu ya, jangan tak payah pening-pening kepala nun tu semua. Ingat aja waw lepas dia ada alif. Waw lepas dia ada alif. Dan sebelum waw tu mesti dhammah. Jadi kita takkan jumpa kaniu, kanau, tak ada. Dia akan jumpa kanu, sentiasa kanu. Ya. Amilu, sentiasa amilu. Tak boleh amilau. Ya, amiliu, tak boleh. Ya, sentiasa amilu. Amanu, pernah dengar? Allazina amanau, tak pernah dengar. Allazina amaniu, tak pernah dengar. Mesti allazina amanu. It's always and always amanu. Ya, kafaru sama. Jadi tuan-tuan ingat yang kita sentiasa dah belajar.
Allazina amanu. Allazina kafaru. Dua dah ucap bagi. Hari ni kita jumpa dua. Allazina amilu. Allazina kanu. Boleh. Ataupun kanu saja. Ya, allazina tu kebetulan kita nak bagi tahu dia ramai. Dan amilu ya, memang menunjuk kepada ramai. Ya, yang menunjukkan ramai itu ialah huruf waw tu. Huruf waw, ya. Dan alif tu sebagai additional, sebagai tambahan. Kita panggil alif zaidah dipanggil dalam tajwid. Ya, alif zaidah ataupun alif ziyadah. Alif ziyadah salah. Ya, sebutan yang betul ialah alif zaidah. Dari segi grammar salah. Banyak orang cakap Arab ya, salah grammar. Macam orang bercakap English juga, ya, banyak salah. Masih lagi more better kan. Tapi orang faham lah. Ya, dia punya apa kita panggil ya, yang penting orang faham. Tapi kalau kita sebut grammar betul lagi baguslah. Ya. Okey, jadi kanu ya'malun. Ya'malun kita belum belajar. Ini adalah apa dia? Ya'malun ini adalah present tense. Ya, present tense untuk jamak. Sekadar Ustaz nak bagi tahu, nampak tak ada waw nun dekat belakang? Ya. Ada waw nun kan? Ya, ada waw nun dekat belakang. Apa tu? Makna kanu tu? Kanu lagi? Kanu, ya. Makna ya Ustaz? Tak dengar? From the word kana. Daripada kana ada tu. Okay. Sebab tu kita belajar satu-satu. Kita tak belajar plural, Datuk. Kita belajar singular. Sebab tu bila Datuk dah faham kana, Datuk tahu tak apa makna kana? Itu yang tak apa. Tak dapat dah. Tak, kana tu dah belajar dah. Kita dah belajar. Ustaz ajar benda yang semua dah belajar. Kalau Datuk tak ulang kaji, Datuk tak ulang kaji, itu Ustaz tak boleh tolong. Ya, kana. Contoh nombor 2. Kana. Apa makna kana? Apa makna kana, Datuk? Menjadi, to be. Menjadi. Tak, to be itu salah. Itu base form. Apa makna kana, Datuk? Kana, past tense, Datuk. Setelah. Yalah, in English. What is in English? What kana? To be. I lost that, Ustaz. Tak, Datuk jangan apa ni, apa kita panggil ya. Jangan merendah diri, Datuk. Kana tu apa in English? Ya. Kana tu in English apa? Was kan? Was. Yalah, was kan past tense. To be tu ia base form. Ustaz dah bagi tahu dah. Tolong tukar to be tu kepada was. Ya, itu tak tahu apa sebab buku ni guna to be, tapi this is a base form. Datuk kena tukar. Kalau kana, cuba tengok kana. Ustaz jawab soalan Datuk. Semua orang bagi perhatian. Jangan soal benda yang sama lagi ya. Kana, kaf alif nun. Cuba tengok baris dia. Ka fathah alif. Atas alif ni ada apa, Datuk? Apa baris atas alif? Kana alif. Alif tu apa? Atas alif tu apa? Fathah ke, dhammah ke, sukun ke, kasrah ke, apa? Datuk ada 4 je pilihan. Apa? Sukun. Ya, sukun. Sebab tu kita boleh baca kana pasal pay attention. Kita baca kana sebab apa? Ya. Sebab atas alif tu sukun, baru boleh baca kana. Kalau Datuk letak fathah atas alif, apa bunyinya? Kana. Kalau bawah kaina. Kalau depan kauna. Ini bunyinya macam mana? Kana. By logic pun Datuk dah tahu. Kana tu, alif tu mesti dhammah. Ya, okey. Tolong mute kan? Kana. Ya, okey, kana. Kana selesai. Kana ni untuk singular ke plural, Datuk? Kana singular. Okey, singular selesai. Sekarang kita tengok kana. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Tak habis lagi. Ya. Datuk boleh mute tapi tak habis lagi cerita dia. Cerita dia ialah apa? Cerita dia ialah kanu. Ya. When you listen, you have to mute, Datuk. Yeah, I am muting. You are still unmuting. Ya. Okey, mari kita tengok kanu. Ya, kanu. Kalau kana tadi, satu singular person kan? Kalau kanu ni lah. Dia kana juga. Kaf alif nun sama. Tapi pasal apa dia berubah jadi kanu? Pasal masuk waw ni. Waw dan alif. Bila masuk waw dan alif ni, Ustaz kata tadi dia punya rule of thumb. Sebelum huruf waw, sebab dia 3 kan? Alif, waw, ya. 3 je tu. Bukan 30, 3 je.
Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Yang Ustaz kata awi tadi. Cuba Datuk tengok. Kalau Datuk jumpa waw, apakah baris? Baris ni maknanya fathah, kasrah, domah, sukun. Ada 4 je baris. Domah. Ya. Sebelum waw mesti domah. Sebelum waw mesti domah. Sebab tu kita tak boleh baca kanau, tak boleh. Kita baca kanu. Pasal waw sebelum dia mesti domah. Jadi kalau kana one person, kanu ya, plural, ramai. Lebih daripada 3 dan lebih. Itu jawapan dia. Boleh ya? Okey, selesai. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi kalau kanu, kalau kana was, kalau kanu were. Ya, kalau kanu were. Ya, lagi senang. Bila kita terjemah ke bahasa Inggeris, tak tahulah tuan-tuan, tapi kalau ustaz lagi senang lah. Ya. Sebab bila kita belajar bahasa Arab, English tu kita kata alah senang lah English ni. Ya. Pasal banding dengan bahasa Arab tu lagi challenging. Ya, lagi challenging, ya. Lagi banyak dia punya hardship dia, lagi banyak. Ya, sebab tu kita kata English ni sangat senang. Ya, senang tu bukanlah makna orang tu fluent cakap, ustaz pun tak cakap fluent. Ya, tapi insya-Allah grammatically speaking insya-Allah ya, kita baca betul. Ya. Okey, kanu ya'malun. Cuba tuan-tuan tengok, ini tambahan saja. Kalau tak faham tak apa, tapi bagi yang dah faham, yang tanya tadi. Ya, siapa tadi? Kak Jamaliah ke yang tanya tadi? Ya'maluna. Tadi, ya. Cuba tengok, ada nun dekat belakang. Lepas waw ada nun. Ya. Nun inilah yang digantikan dengan alif ziyadah tadi, alif zaidah. Kak Suhati faham tak? Yang nun tadi dibuang, ganti dengan alif. Do you understand or not? Ya, okey, dah faham. Okey, selesai lah. Ya, ya'malun kita tak cerita detail sebab ini present tense. Present tense kita tak belajar lagi. Kita hanya baru belajar ya past tense saja. Present tense akan belajar tapi buku 3 nanti. Tuan-tuan kena sabar ya. Sebab tu ustaz kata tuan-tuan pergi step by step. Kita belajar apa? Ya, kita belajar noun, dah faham dah noun. Ya, kita belajar apa? Kita belajar particles, dah dapat particle. Ya, maknanya apa? Denial particle, exception, ya, kemudian preposition, kemudian apa lagi kita dah belajar, ya, apa ni sentence connector punya particle, dah belajar semua satu-satu dan tuan-tuan kena ulang kaji, ya. Dah dapat semua tu baru kita masuk verb. Tuan-tuan nampak tak? Baru masuk verb tuan-tuan. Sebab verb ni antara yang paling challenging. Ya, the most challenging part is verb. Ya, noun dengan particle dia tak susah sangat. Sebab tu ustaz letak yang paling susah tu di bawah, di nombor 3. Ya, itu dia punya reason tuan-tuan. Kalau kita belajar pondok, ustaz beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah belajar pondok, ya. Ustaz pernah belajar pondok. Tapi tak lama lah, tapi pernah pergilah pondok belajar. Ya, di pondok biasanya pelajar akan diperkenalkan dengan verb dulu. Bukan noun dan juga bukan noun dan particle. Dia perkenalkan verb. Ya, sebab tu pelajar ramai lari. Ya, dah belajar 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun, ya. Pelajar lari dan tak dapat banyak. Ya, dia tak appreciate. Bila dia baca Quran dia tak appreciate. Ya. Tapi alhamdulillah bila kita belajar noun dulu, bila kita belajar particles, kita appreciate. Ya, kemudian baru datang verb. Ya, kita kembangkan. Barulah dapat dia punya stages tu. Ya, sebab kita belajar pakai metodologi, ada pedagogi yang kita pakai. Ustaz bukan main hentam kromo tuan-tuan. Ya, bukan ya, dia ada pedagogi, dia ada sistem kita belajar. Ya, okey, selesai. Ada apa soalan untuk ayat ni? Untuk contoh yang ke nombor 8 ni, tuan-tuan. Silakan. Siapa-siapa nak tanya, ya? Haji Nazri apa nak tanya? Silakan. Okey, tak ada setakat ni ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, ya, orang lain silakan. Kak Aloha apa nak tanya? Ya. Ustaz, tadi betul ke saya dengar ustaz kata illa ma tu bukan partikel nafi tapi noun. Dia sebab bila dia makna ni mungkin ada sedikit perbezaan sebab macam kita belajar fiqh juga, dia ada mazhab. Ada yang kata ma tu semua partikel. Ada yang kata ma tu partikel dan noun, ya. Jadi minta maaf, kadang-kadang ustaz ada tendensi untuk tercampur, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak kata ma tu partikel, tak apalah, semua partikel, senang. Ya. Okey, boleh Kak Alwar. Okey. Ya. Cuma kalau ustaz, ya, ustaz bagi tahu, ustaz akan tengok meaning dia. Kalau ma tu makna denial, is a particle. Ya, particle. Tapi benda ni susah sebab ustaz melihat makna. Ya.
Jadi apa ni, bila kita tengok makna, kita akan tahu bahawasanya dia bukan makna tidak. Dia bukan makna jangan. Kalau tidak dan jangan, partikel. Tapi kalau dia makna apa yang, kalau kita nak kata partikel, boleh lah. Ya? Tapi kalau bagi Ustaz, lebih sedap kita bagi tahu dia adalah noun. Itu aja. Tapi kalau tuan-tuan dah terima ma tu sebagai partikel, ya, be it lah. Ya? Okey lah, terimalah. Itu saja. Kak Aloha, terima kasih. Ya? Terima kasih. Ya, sama. Orang lain silakan. Ya? Apa ni? Siti Dila. Ya, siapa tu? Yang malu ni past tense dia Amila, Ustaz. Betul, Amila. Tapi kalau di sini bukan Amila, Amilu. Kalau past tense dia Amila lah, tapi ni yang Milu ni present tense kan. Betul. Apa ni, Sister Dila tak dapat apa Ustaz cakap ni. Sister Dila masih nak fokus pada Amila. Amila. Okey, dengar. Mute. Tadi soalan Dila ialah ya'maluna ni present tense. Betul, you are right. So Dila pun tanya, ya. Kalau ya'malun is present tense, so dia punya past tense dia ialah amila. Dia bukan salah tapi tak tepat. Pasal ya'maluna ni plural. Jadi walaupun asal dia amila, tapi yang lebih tepat it's not amila. It is amilu. Pasal dia plural. Dekat mana plural tu? Still plural tu dekat wow. Tengok ni, wow. Ada wow. Bila ada wow biasanya plural. Ya, ada wow plural. Cuba tengok. Baris wow. Apakah baris wow Kak Suharti? Baris wow. Dhamma. Mana dhamma? Cuba tengok betul-betul. Where is dhamma? Where in the world is dhamma? Wow. Yes, not wow. Lam. Wow. Yelah, apa baris dia? Baris dia dhamma. Macam mana tuan-tuan? Mana dhamma? Kalau dhamma, ya'maluuna. No, this is ya'maluna. Apa dia? Sukun. Okay, sukun. By virtue of awi, wow will have dhammah, right? No, dhammah before. Not on top of wow. Oh, I see. Ustaz tak pernah cakap on top. Okay, faham. Betul tak tuan-tuan? Yes. Ustaz tak pernah cakap on top of wow. Ustaz yes, before wow. Baris sebelumnya ialah dhamma. Jadi baris wow ialah sukun. Baris wow ialah sukun. Panjang. Sukun. Ya, tanda mati. Sebab itu, mute. Sebab itu kita baca ya'maluna. Macam mana kita boleh baca ya'maluna? Sebab waw tu sukun. Yang domah dekat mana? Yang domah before waw. Ya, huruf before waw. Huruf, ya, the huruf immediately, the letter immediately before waw. Itu yang domah. Ya, sebab kita kata alif waw ya tadi kan. Kalau alif before alif mesti fathah. Kalau waw before waw mesti domah. Kalau ya before ya mesti kasrah. Kebiasaannya macam tu. Ya, walaupun mungkin ada sedikit-sedikit, ya, berapa persen apa kita panggil exception, tapi kebiasaannya macam tu. Sebab dalam dunia ni kita kena ambil kebiasaan. Ya, kebiasaan. Sebab kalau kita nak consider semua benda, ya, tak mampu kita. Sebab kita human beings. Ya, tu cerita dia. So ya'maluna, Sister Dila, balik pada cerita Sister Dila. Jadi soalan dia, ya'maluna tu present tense, betul. Jadi past tense dia apa? Amila lah kan? Memanglah. Ya, patutnya amila. Tapi since ya'maluna tu adalah plural, how come do you know that it is a plural? Ya, because the existence of wow. Pasal ada wow kat situ. Bila ada wow tu biasanya dekat ujung-ujung tu, sama ada paling hujung atau before hujung, itu memang tunjuk jamak tu, plural tu. Ya, untuk verb ya, ni kita cerita verb. Okey, sama. Jadi apakah past tense verb untuk ya'malun, Dila? Past tense verb past tense for plural ke Ustaz? Ya'malu. Ya'malu, ya. Ya'malu. Sorry, amalu. Sorry Ustaz. Amilu. Nampak tak? Okay, ya? Nampak. Okey, selesai, alhamdulillah. Ada orang lain, silakan.
Ya, Ustaz tak nak panggil semua nama sebab Ustaz tahu. Kalau Ustaz panggil nanti dia tak jawab. Ya, Ustaz dah cuba banyak kali dah. Ya, 15 kelas dah. Ustaz tahu orang tu tak nak jawab. Ustaz nak tanya orang yang nak jawab saja. Ya, melainkan dia dah berubah pemikiran, dia nak tanya soalan, boleh. Ya, silakan. Siapa nak tanya? Ya, hamba Allah nak tanya soalan, silakan. Ya, ada Ustaz nampak sini hamba Allah. Ya, macamlah dia seorang hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Ya, Ustaz lawak je. Ya, jangan ambil hati. Okey, ya. Puan Sri ada soalan, Puan Sri. Silakan. Ya. Ustaz boleh minta penjelasan tak sikit Ustaz? Yang mana? Okey, bila Ustaz tanya tadi soalan Ustaz tadi kan, kanu ya'malun tu yang indicates plural, and the waw because sebenarnya atas waw tu ada sukun. Okay, but the waw itself is actually an indicator of mad, right? That we have to read longer, right or not? The waw itself, waw, alif and da, right? Okay, that's tajwid. Alright. Okay, Ustaz. So but I mean, I don't really have to know that there is a sukun on the waw lah to make it a long reading, isn't it, Ustaz? Ya, betul. Kalau waw saja pun cukup. Sebab tu dalam Resam Osmani tak ada pun sukun. Tak ada sukun. Yes, that's tapi right. ada sukun lah. Okay. So you can use lah waw alif, alif waw ya tu ya. Ya, Okay. Okay. Thank you. Okay, ya. Jazakumullah. You always welcome. Ya. Jazakumullah. Ya, instead of jazakillah or jazakallah, ya. Okey, yang lain silakan. Siapa nak tanya? Ya, Haji Megat. Ada soalan Haji Megat? Ya, Ustaz, ada sikit. Apa ni? Silakan. Bila kita menggunakan domir kum, kan? Domir kum, ya. Kalau kita nak gunakan kum tu, kalau kita menunjukkan kepada satu orang, walaupun pada satu orang kita sebut kum, itu juga menunjukkan penghormatan, kan Ustaz? Absolutely. Okay. Betul. Ya, terima kasih. Dia sama. Sebab itulah Assalamualaikum sentiasa Assalamualaikum walaupun dia seorang. Patutnya Assalamualaikum, ya, kerana dia menunjukkan kita punya, dia panggil apa, kita panggil ikram kita. Ikram maknanya ikram atau ihtiram maknanya kita muliakan dia walaupun dia seorang. Sebab tu ya, bila kita nak bercakap dengan syekh kan, ya, kalau kita dalam kelas, Ustaz bagi tahu je situasi. Ni Ustaz tengah belajar dengan syekh, ya, syekh Arab lah, ya, masyayikh Arab. Jadi kita tak kata apa ni, kaifahaluka, kita tanya kaifahalukum, kaifahalukum antum. Ustaz guna antum sedangkan dia seorang sebab nak mulia. Ya, kita kata apa ni, apa kita panggil kaifahalukum antum syekh. Sedangkan dia seorang. Tapi sebab kita nak muliakan, patutnya kaifahaluka anta ya syekh. Itu beza kita pernah belajar di negara Arab ataupun di Malaysia saja. Sebab kalau kita belajar di Malaysia, kita banyak teori lah. Ya, tapi kalau kita belajar di negara Arab, kita blend antara teori dengan praktikal. Ada benda yang kadang-kadang kita tak cakap sebab Arab tak cakap macam tu. Ya, jadi macam itulah, ya, itu kelebihan lah. Sebab itu, ya, Ustaz galakkan pelajar-pelajar, ramai pelajar-pelajar Ustaz yang sebelum ni lah, ya, yang Ustaz kata kalau ada peluang, ya, dululah sebelum ni, kan. Alhamdulillah dia orang pergi Jordan 3 bulan, pergi Mesir 3 bulan, ya, ataupun 2 bulan untuk ambil classes, nak bagi dia punya ambience, ambience. Faham tak Kaswati? Nak dapat dia punya ambience tu, ya. Baru dengar kita nak, oh, Arab cakap macam ni rupanya. Apa kita tahu? Ya. Dia punya feel, ya Ustaz. Ya. Dia punya feel dia baru dapat, ya. Sebab itu Ustaz selalu bila bawa jalan pelajar Ustaz beritahu. Siapa-siapa berminat, ini Ustaz tunjuk. Ni ada satu apa kita panggil language center. Tuan-tuan boleh belajar, duduk kat sini sebulan ke, sambil-sambil berjalan lah, sambil berjalan sampai apa, duduk sebulan atau 2 bulan. Ya, untuk masuk kelas. Tak payah masuk tiap-tiap hari kan. Mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, ya. The rest of the time kita boleh berjalan apa semua untuk kita dapat dia punya feel tu. Ya, dia beza. Ya, Ustaz ada seorang apa ni, ada seorang apa ni, apa kita panggil, ya, Tan Sri lah, ya, Tan Sri ke Datuk Sri lah, Tan Sri rasanya. Ya, jadi dia ada 2 anak. Ya, ada 2 anak. Dua-dua anak dia kembar tau. Anak ni kembar. Ya, dua-dua buat medik, masuk medical school. Seorang masuk medical school di Malaysia, ya, seorang lagi masuk medical school dekat UK. Dua-dua medical doctor, ya. Dua-dua berjaya, dua-dua pandai, tapi bila in terms of English dia, oh ada beza, jauh beza.
Ya, walaupun yang medical doctor kat Malaysia pun macam tu juga. Ya, memang bagus. Tapi sebutan dia, ya, pronunciation dia punya, ya, lain, memang lain. Sebab dia pernah belajar kat overseas. Itu memang kelebihan dia. Ya, itu English, Arabic sama. Ya, okey, itu cerita dia. Okey, Ustaz nak stop kat situ. Ya, tak nak cerita panjang-panjang, tapi sekadar nak bagi release kat tuan-tuan, release tension sikit. Ya, Ustaz cerita pengalaman duduk negara Arab. Itu je lah. Ya, okey. Yang lain silakan, siapa nak tanya? Ya. Kak Rohiza ada apa-apa nak tanya Kak Rohiza? Belum lagi Ustaz. Belum lagi ya. Okey, orang lain ya. Siapa lagi ya? Kak Norma ada soalan apa Kak Norma? Kak Norma senyap pagi ni, Kak Norma. Okey, setakat ni okey Ustaz. Okey, alhamdulillah ya. Kak Norma ni dia wakil daripada Masjid Sultan Abdul Aziz ya. Sultan Abdul Aziz di mana? Di mana tuan-tuan Sultan Abdul Aziz? Ya, di Section 3 ya. Section 3 PJ Old Town ya. Kita ada wakil ada banyak. Ya, kita ada banyak ya wakil kat sini. Siapa yang pernah belajar UiTM Jalan Osman, dekatlah tu. Ya. Okey. Mengaji dulu. Ya. Okey ya. Jadi kalau untuk tuan-tuan yang tak tahu, Ustaz sekarang nak bagi tahu ada masjid besar kat situ ya, masjid double story. Masjid tu dibuat oleh sahabat kita juga. Ustaz punya student juga ya. Majulia punya developer ya. Jadi Majulia Sdn Bhd yang buat tu. Yang buat tu ialah sahabat kita juga ya. Datuk Syamsuddin. Datuk Syamsuddin tu Ustaz punya student juga ya di Shah Alam. Di area Masjid Negeri ya. Sekadar nak bagi tahu je. Nak bagi tahu sahabat-sahabat kita yang belajar ni ada arkitek ya, ada engineer ya, ada lecturer dan sebagainya. Okey ya. Lain kalau tak ada apa Ustaz nak masuk contoh lain. Baik tanya dulu sebelum kita teruskan perjalanan. Ustaz, saya nak minta tolong satu yang Amila tu pasten. Kalau sorry Ustaz untuk my personal. Kalau Ammar Ustaz dia jadi Iqmil. Okey. Ustaz saya jangan tanya dulu. Okey Ustaz. Sorry dulu ya. Okey. Terima kasih. Jadi kita pergi ke fi'il yang ke-9. Ata. Ata ya, apa makna ata? Ata maknanya telah membawa. Ya, kalau tadi jaa telah datang. Telah datang, ini telah membawa, ya. Maknanya Allah boleh guna ata kepada tadi, ya. Allah boleh bawa ata kepada apa? Kepada tadi ja'ala tadi. Ya, Allah boleh bawa Amila tadi kita dah belajar ke belum? Nombor 7 baru kita ambil contoh. Nombor 8 ni dah bincang ke belum sebenarnya? Sudah bincang dah last week. Dah bincang sikit lah kan? Okey, dah bincang. Okey, dah. Kita tambah je tadi. Okey, sekarang kita pergi nombor 9. Maknanya, untuk nombor 7, ya, Allah boleh guna man ata al-hasanah. Boleh. Tapi Allah tak buat begitu. Allah yang tahu rahsianya. Ya, jadi maknanya, ja'abi kita dah faham. Ya, dia phrasal verb. Okey, tengok ata. Bukan ata, tapi a tu panjang. Ata. Ya. Ata. Ata tu makna apa? Ya. Ata tu maknanya yang apa kita panggil? Yang memberi. Ya, kat sini terjemahannya give, ya, give. Ya. Ya, boleh juga mendatangkan sebab bila kita nak memberi, kita kena bawa sesuatu kepada ya. Contoh apa ni? Apa kita panggil? Ya, Kak Rohiza. Apa kita panggil ya, dia bawa makanan ya, dia bawa makanan Moses dekat bagi kat ustaz. So maknanya dia membawa ya, dia kena bawa benda tu ya, baru dia boleh bagi kat ustaz ya. Jadi macam tu jugalah wa ata. Ata ni maknanya bahasa Inggerisnya senang ya, give. Wa ata ya, dan ata dia telah memberi ya, dia telah memberi. Apa yang diberi? Al-mal. Mal makna apa? Mal semua orang tahu. Baitul mal. Baitul mal. Apa makna baitul mal? Ya. Kak Norma, apa makna baitul mal? Terjemahkan dia, baitul mal. Baitul mal, baitul rumah. Okey. Mal tu apa Mal tu harta. Mal tu harta. Mal harta, betul. Jadi baitul mal? Baitul mal rumah yang menyimpan harta. Okey, ya, betul. Terima kasih. Rumah yang diletakkan harta kat situ. Sebab asalnya dulu orang tak bayar zakat dengan duit. Orang bayar zakat dengan kurma. Orang bayar zakat. Kalau dia petani kurma, dia bayar dengan kurma.
Kalau dia gandum, dia bayar dengan gandum. Kalau dia pelihara kambing, dia bayar dengan kambing. Sebab tu kambing dan sebagainya itu ya berada di Baitul Mal. Susahlah. Ya, susah nak jaga sebab kena ada caretaker pula. Ya, jadi oleh kerana itu dimudahkan dengan nilaian duit. Dulu masa kita kecil kita bayar zakat, ya, datuk nenek kita bayar dengan beras. Ya, inilah zakat saya beras 5 kilogram, 7 kilogram. Ya, dulu katilah. Ya, tapi sekarang alhamdulillah kita dah mudahkan, kita pakai nilaian duit saja. Ya, kalau dia makan basmati kena bayar RM21. Kalau dia makan kita panggil ya, quinoa mungkin kena bayar RM40 dan sebagainya. Macam itulah ya. Jadi dia punya cerita tu berbeza lah. Okey, mal makna harta. Wa atal mal, dan ya sesiapa yang memberi. Mana sesiapa tak ada kat situ. Ya, maknanya seseorang lah, dan seseorang yang memberikan harta ala hubbihi ya. Ini satu lagi. Tadi kita jumpa phrasal verb. Haji Megat ya. Tadi kita jumpa ja'abi. Sekarang kita jumpa ata'ala. Cuma ala tu datang selepas al-mal. Patutnya nak bagi mudah. Wa ata'alal ala ya. Wa ata'ala patutnya, tapi tak. Ya, Allah tak letak ala tu. Allah letak terus dia punya benda, dia punya objek dia. Wa ata ya, dan dia datangkan atau dia beri al-mal harta ala hubbihi. Apa makna ala hubbihi? Yang dikasihi, yang disayangi. Maknanya kalau kita nak bagi sesuatu kepada orang, kita kena bagi benda yang kita sayang, kita suka. Faham tak maksudnya? Jangan memberi benda yang berlebihan. Contoh, kalau kita nak bawa kuih kat masjid, ya, kita nak bagi orang masjid makan, kita jangan bagi kuih yang dah 2 hari tak habis dekat rumah kita. Kita masuk dalam fridge, ya, kemudian kita bawa, ya, sebab kita buat 2 loyang kuih Seri Muka, oleh kerana tak habis, ya, baru kita bawa ke masjid. Itu bukan al-mala ala hubbihi, bukan. Jadi makna kalau kita nak bawa pergi masjid, memang purposely kita buat, memang kita nak bawa. Kita buat 2 loyang, 1 loyang untuk makan kat rumah, 1 loyang kita nak bawa ke masjid. Itu makna Allah nak bagi tahu wa atal mala ala hubbihi. Ya, tapi yang pasti ata'ala. Ya, ata dia punya regu dia punya penjodoh bilangan dia ialah ala. Macam tadi kita kata, ya, look down, look up, look forward, ya, look backward, ya, look into, ya, dan sebagainya. Sama-sama juga. Ata'ala, ya, al-mal harta. Kemudian dia ada kaitan ala hubbi, ya. Ala hubbi itu maknanya yang dia sayang. Hub tu sayang. Hub, ya, hub. Hub tu cinta. Cinta, sayang, kasih. Sebab tu orang yang kita sayang kita panggil habibi, habibi. Habibi from the word hub. Ya, jadi habibi. Kalau perempuan habibah, habibati. Ya, sebab tu dengan orang Arab, ya, dia panggil habibi. Dia panggil suami dia habibi. Suami dia panggil isteri dia habibati. Ya, jadi makna sweetheart ke, terjemahlah apa pun. Ya, sebab habib tu makna something that is close to your heart. Ya, your sweetheart, that's why we call it sweetheart, tuan-tuan. Ya, orang tak panggil bitter heart ke, ya, tak panggil. Sebab apa? Ya, sebab kita orang yang kita sayang. Ya, okey, boleh faham, ya. Jadi wa atal al-mal ala hubbihi, ya. Ataupun nak senang faham, ala hubbihi itu adalah satu phrase. Ya, tadi Haji Megat sebut noun phrase kan? Ya, dia bukan, tadi kita belajar phrasal verb, ya. Ni phrasal noun, ya, phrasal noun ataupun noun phrase. Ala hubbihi itu terima saja dalam konteks ini, terima saja. Ala hubbihi itu ialah satu phrase. Ya, dia phrasal noun. Ya, dia bukan phrasal verb. Maknanya dia tak boleh baca wa atal mal hubbihi, tak boleh. Wa atal mal ala hubbihi. Ya, ala hubbihi. Jadi dia datangkan harta ala hubbihi, ya. Terjemahkan ala hubbihi, yang dia sayang. Ya, maknanya harta yang dia sayang. Ya, jangan tengok terjemahan English. Ustaz tak suka terjemah English tu. Ya, jadi terjemahkan saja dan ata dia, ya. Dia telah memberi. Dia tu siapa-siapalah. Ya, dia telah memberi
Al-mal, harta, ala hubi yang dia sayang. Ya, contoh macam kita kata dalam sirah ya. Ustaz pun mengajar sirah. Jadi apa cerita? Abu Talha, pernah dengar cerita Abu Talha? Abu Talha ialah bapa tiri kepada Anas bin Malik. Ya, bila dia tahu bahawasanya kalau kita nak hadiah dekat orang, kita kena bagi yang terbaik, dia telah menghadiahkan kebun korma dia yang terbaik. Kebun korma yang terbaik. Ya, jadi yang ini susah. Kita tak mampu buat lagi. Kita hanya mampu buat yang bukan level atas, bawah-bawah sikit. Kalau kita nak bagi kat orang, kita biasanya bagi yang lebih lah. Ya, yang lebih baru kita bagi. Ya. Tapi kalau kita boleh bagi yang memang purposely kita buat untuk orang tu, tu ya, baru betul from the bottom of my heart, baru betul. Ya, jadi itu ceritanya. Ya, barulah orang. Ya. Ustaz, how do you know where is the indicator of dia in wa'ata? Sebab ata tu is a past tense verb. Past tense verb memang rujuk kepada dia, he or she. Oh, maknanya he gave lah. Must be he gave lah. Walaupun tak ada he kat situ, understood. Macam kita kata was tadi kan. Bila kita kata was, yang kerana dari was, kita nak kata apa yang was? He was. Ataupun she was. Ya, sebab itulah Ustaz terjemahkan dia. Ya. Wa'ata, dan dia telah memberi apa yang diberi, al-mal, harta, tuan-tuan, ala hubbihi, yang disayangi, zawil kurba, ya, kepada siapa? Kepada al-kurba, zawi yang memiliki, zawi, ya, al-kurba, al-kurba yang dekat. Sebab tu kita panggil keluarga, kaum kerabat. Kerabat tu is yang the closest kin, ya, the closest relative, yang paling dekat dengan kita. Dalam bahasa dipanggil al-kurba. Bukan korban, al-kurba. Kurba tu makna keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat. Kalau English dia terjemahkan relatives. Ya, dia bukan relatifnya. Closest relative ataupun close relatives. Ya, kena tambah perkataan. Bahasa Arab tak payah tambah. Satu perkataan. One single word. Maknanya close relatives. Ya. Kemudian wal yatama. Wa makna dan, yatama. Yatama plural for yatim. Singular yatim. Plural yatama. Okey ya. Wal masakin, waw dan al masakin dah boleh agak dah. Ya, al masakin orang-orang miskin. One person or plural? Plural. Plural dah boleh agak dah ya. Pasal apa plural dah boleh agak? Sebab ada waw, ataupun ada ya. 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 Kalau waw ya ni biasanya memang dah tahu dah ya, itu plural tu. Okey, kemudian apa lagi? Wa dan ibna. Ibna makna anak. Mute, tolong mute. Ya. Ibna makna anak. Ibnu, ya, ibna ke ibnu sama. Sabil makna jalan. Ya. Apa makna wabnu sabil? Ya, wabnu sabil maknanya apa? Wabnu sabil maknanya the traveler. Ya, orang yang berada pada jalan Allah. Ya, kita panggil dia the traveler. Ya. Wabnu sabil, ya, traveler seorang. Wasailin, sailin ramai lagi. Sailin, ya. Sail ni kalau sail orang yang bertanya, orang yang meminta. Ya, people. Ustaz, ya. Yang wasabil ni as-sabil ni. Sabil makna jalan. Jalan. Mungkin boleh kita musafir kan, musafir. Ya, betul. Traveler sama lah musafir. Musafir kan, ya. Yang bermusafir boleh kan? Yang musafir. Tapi musafir. Ustaz, you said is orang yang berjalan ke jalan Allah. Is it very specific to that? Ya, betul. Sebab tu bila Datuk Azizul tanya, pasal apa tak kata musafir? Sebab musafir ada untuk tujuan jahat. Musafir bukan mesti tujuan baik. Ada musafir untuk jalan Allah, ada musafir untuk tak jalan Allah. Ya, dia musafir tapi nak pergi buat maksiat. Kalau Ibn Sabil mesti baik. That's why Allah guna Ibn Sabil tu. Allah tak guna musafir, ya. Okey, wasaili. Tujuan musafir ni selalu tujuan baik, Ustaz. Tu je. Tak, sebab bunyi Arab. Orang Melayu kalau bunyi Arab je mesti baik. Musafir. Oh, musafir. Good musafir. Sedangkan musafir nak pergi mencuri pun musafir juga. Ya, sebab dia nak rompak bank dekat Johor sana. Ya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kita solat safar, solat jamak fasah?" Ustaz kata, kalau nak kira musafir boleh lah. Tapi kan Ustaz tak tanya, tujuan apa? Ya,
Jadi kalau kata, biasalah Ustaz, ujung-ujung minggu, merompak lah apa lagi. Oh, tak boleh. Kalau merompak tujuan jahat tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Masalah dia tuan-tuan, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, baca fiqah sikit dalam mazhab Hanafi, walaupun tujuannya jahat, tetap boleh jamak dan qasar. Pasal jamak qasar bukan sebab tujuan, sebab jarak perjalanan. Itu Imam Abu Hanifah. Nampak tak? Okey, selesai. Bukan nak cerita fiqah, tapi Ustaz touch and go saja. Jadi ada benda dalam kelas kita yang kadang-kadang Ustaz buat touch and go saja. Kerana apa? Sebab bukan fokus kita. Kalau nak tahu detail, tu kena datang kelas Ustaz yang lain. Okey, wasailin, dan orang-orang yang meminta. Hu'as. Hu'as tu mana orang yang meminta. Minta pertolongan lah maksud dia. Wafir riqab. Wafir riqab. Ar-riqab, apa makna ar-riqab? Ar-riqab adalah, sini diterjemahkan freeing slave. Maknanya slave yang sedang nak bebaskan diri dia. Dia tak nak jadi hamba dah. Jadi tapi dia tak cukup duit. Jadi kita bantu dia. Kalau zakat bagi dia duit, dia gunakan duit tu untuk bayar kepada tuan dia, maka dia pun bebas. Itu dipanggil freeing slave. Jadi orang yang meminta wafir riqab. Itu selesai lah. Jadi ada beberapa golongan ni. Yang pertama dipanggil zawil kurba, keluarga terdekat 1, wal yatama 2, wal masakin 3, wa ibnu sabil 4, wasailin 5, yang ke-6 ar-riqab. 6 semua. Ada 6. Jadi itulah tujuan harta diberikan, dan harta yang diberikan tu ialah harta yang kita sayang. Jadi cuba kita bayang, orang tu ada RM10 dalam poket, tapi dia boleh bagi RM5 kat orang lain. Oh, tu hebatlah. Kita ada RM500 dalam poket, kita bagi orang RM100. Tak hebat sangat. Pasal itu 1/5. Kalau orang bagi RM5 daripada RM10 yang dia ada, itu adalah 50%. Cuba kita bayang. Mana lagi besar di sisi Allah? Dan tentulah orang yang ada RM10 tadi. Itu cerita dia. Sebab Allah value pada persen dia. Bukan jumlah saja. Kalau dia miskin, dia bagi juga. Oh, hebatlah. Okey. Ada soalan. Di sini kita hanya ada satu past tense verb, ata. Satu saja. Dia tak ada verb lain. Satu saja. Tapi kita ada banyak partikel. Antaranya wow. Wow makna dan. Yang mula-mula wow tu makna dan. Ala. Ala. Tapi ala tak boleh terjemah di atas kat sini. Kita tak boleh terjemah di atas. Sebab dia ialah noun phrase. Ala hubbihi, kita kena baca dia as one phrase. Ala hubbihi maknanya yang disayangi, yang disukai. Jadi maknanya kita bagi harta yang kita sayang. Contoh apa ni? Apa kita panggil? Contoh. Ni Ustaz bagi contoh daripada sirah. Seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi'. Dia ada 2 isteri. Isteri muda dan isteri tua. Ketika Abdul Rahman bin Auf datang hijrah, Abdul Rahman ni orang kaya tapi jadi miskin sebab hijrah tak boleh bawa harta. Dia suruh Abdul Rahman bin Auf pilih. Dia kata, kau ada isteri tak? Abdul Rahman kata, aku tak ada isteri. Dia kata, aku ada 2 isteri. Ni Sa'ad bin Rabi'. Dia memang hebatlah tuan-tuan. Dia kata, aku ada 2 isteri. Kau boleh pilih mana-mana satu. Aku akan ceraikan. Lepas edah kau boleh kahwin dengan isteri aku tu. Oh, hebatlah. Dia jadi tak hebat kalau dia kata, apa kita panggil? Apa ni Abdul Rahman? You can take the older one. Dia kata, the older one. But the younger one, please don't. Dia tak cakap macam tu tuan-tuan. Dia kata, you can choose. Either the older one, the old one or the younger one. Maknanya hebat dia. Tapi cuba tengok Abdul Rahman kata apa. Abdul Rahman doakan dia. Semoga keluarga engkau diberkati oleh Allah. Apa ni Abdul Rahman kata? Pinjamkan aku sedikit duit, tunjukkan aku pasar kat mana aku nak berniaga. Tak payah bagi harta engkau, tak payah bagi isteri. Maknanya orang Ansar sangat hebat dari segi berderma. Tetapi orang muhajirin, dia ada dignity. Dia tak ambil free tuan-tuan. Dia nak pinjam saja. So itulah cerita di pengorbanan. So itulah yang dipanggil ala hubbihi. Ustaz nak bagi tuan-tuan faham the concept of ala hubbihi. Ala hubbihi itu mesti benda yang kita sayang. Benda yang kita suka. Macam kita nak makan kan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masak nak makan untuk family, sama tak macam tuan-tuan masak untuk bagi ke orang lain? Kalau sama, that is ala hubbihi. Sebab kadang-kadang
Bila kita buat untuk family kita, wah best. Tapi bila kita buat untuk orang lain, kurang sikit. Ya, jadi yang itu bukan ala hubbihi. Boleh faham ya? Okey. Zawil qurba. Zawi Ustaz dah sebut, terima aja ya. Zawi itu maknanya yang memiliki al-qurba. Ya, yang memiliki al-qurba mana keluarga terdekat. Al-qurba keluarga terdekat, past tense. Yatama, al-yatama jamak untuk yatim. Yatim singular, yatama plural. Wal masakin jamak. Kalau seorang miskin. Miskin seorang, jamak masakin, ramai. Wa benas sabil ya, dan anak jalan, anak jalanan. Anak jalanan ni bukan makna anak jalanan tu apa kita panggil gelandangan, bukan. Ya, ini maknanya orang yang bermusafir untuk jalan Allah, nak pergi perang duit tak cukup. Ya, nak pergi belajar ya, kemudian scholarship tak cukup. Itu masuk wa benas sabil. Sebab itu kita bagi scholarship kepada zakat, bagi scholarship kepada pelajar-pelajar yang sambung belajar. Ya, sebab apa? Ya, sebab mereka ialah ibnu sabil. Wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta. Ya, dia ada keperluan. Ya, dia minta. Wa fi riqab, dan juga pada orang yang nak membebaskan hamba. Ya, selesailah, itulah ceritanya. Wa ata. Apa makna ata? Telah memberi. Bahasa Inggeris give. Ya, okey, selesai. Apa soalan? Silakan. Kak Aloha, apa soalan Kak Aloha? Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz. Ya. Ar-riqabi tadi tu orang yang nak membebaskan hamba ataupun hamba tu sendiri, Ustaz? Apa ni? Di sini lebih dua-dua boleh dipahami ya, tapi kalau Ustaz lebih cenderung kepada orang yang nak bebaskan diri dia tu. Dia tu sendiri, hamba tu sendiri. Tapi kalau the slave themselves. Tapi kalau kita nak kata orang yang nak bebaskan, boleh tak? Sebenarnya boleh. Maksudnya boleh terima. Ya, tak apalah ya. Yang penting kita tahu pembebasan hamba. Okey, lain ada siapa nak tanya? Ya. Ya, Kak Noraini ada soalan, Kak Noraini. Tak ada ya. Orang lain, Kak Faridah hari ni senyap, Kak Faridah. Any question, please? Saya tulis semua Ustaz. Boleh ya. Okey, ni apa? Kak Nurul tak ada hari ni ya? Ada Ustaz, ada. Okey, soalan Kak Nurul. Ada soalan tak sihat sangat Ustaz, dengar je ini. Okey, tak apa ya. Apa ni? Syafakumullah. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan ya. Amin. Hari ni clear Ustaz. Okey ya. Kak Kelly tak ada soalan, Kak Kelly. Haji Megat, kalau ada soalan silakan. Tak ada sangat Ustaz. Terima kasih. Okey. Saya pun macam Farida juga Ustaz. Nulis lepas tu nanti dengar balik, faham balik lagi. Okey, terima kasih ya. Memang itulah cara dia ya. Alhamdulillah. Okey. Ada apa ni, ada recordednya version baguslah. Betul ya. Itu kena ucap terima kasih pada Haji Nazri kita ya. Haji Nazri yang banyak bantu ya. Okey. Jadi kalau tak ada, kita pergi yang terakhir lah. Ya. Yang terakhir ialah apa? Yang terakhir adalah ro'a. Ya. Ro'a pun 3 huruf. Jadi pada alif tu ada sukun. Ro'a. Ya, ro'a. Jadi alif tu sukun. That's why kita baca panjang. Ro'a. Ya. Jadi ro'a makna telah melihat. Ya. Maknanya saw. Ya. Jadi saw makna telah melihat. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Ni cerita masa Nabi berada di langit. Ya, ni cerita Mi'raj ni. Ini antara ayat dalam Quran surah An-Najm. 53 ni surah bintang, 53. An-Najmu, bintang, ya. Jadi Allah cerita ketika Nabi berada di langit ya. Nabi berada di apa kita panggil Sidratul Muntaha, dekat pokok besar tu. Dekat pokok bidara ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok cerita detail di surah An-Najm. Laqad, demi sesungguhnya. Laqad ialah apa? Laqad adalah partikel. Ya, laqad ni adalah partikel. Ya, laqad partikel, dan partikel ada 2. Satu la, satu qad. Ya, la, satu qad. La di sini bukan la preposition untuk atau bagi. Pay attention. La depan tu bukan makna macam lahu tadi. Lahu, lakum,
Lana itu untuk. Di sini la ni bukan untuk. La untuk. La ni adalah la untuk, ini emphasis. Demi. La tu makna demi. Qad sesungguhnya. Jadi laqad is a combination of two emphasis. Satu la, satu qad. Laqad demi sesungguhnya. Maknanya Allah nak clearkan. Sebab ada orang tak percaya Nabi Mi'raj. Jadi bila orang tak percaya, Allah letak laqad demi sesungguhnya. Ra'ah. Cuba tengok ra'ah. Jadi bila ra'ah, beza dengan yang pertama tadi. Ni Haji Megat akan tanya ni. Ustaz, cuba tengok. Contoh ra'ah ada alif di bawah ra'ah. Ra'ah. Beza ni tulisan dia. Yang ini lebih senang faham. Ra'ah. Bila ditulis ra'ah macam ni, yang di belakang ni, yang macam ya ni tapi tak ada titik, dia apa? Dia adalah alif maksurah, alif. Dia tetap alif. Tapi alif dalam bentuk ya. Sebab alif ada dua. Satu alif yang menegak macam tiang telefon, satu lagi alif macam bentuk ya tapi without dots. Two dots. Tak ada, dia tak dotted. Dia tak ada titik. Jadi sebutannya masih ra'ah. Ra'ah dua harakat. Kalau belajar tajwid dipanggil mad asli. Kalau kita nak sebut dalam segi bahasa Arab, itu dipanggil alif maksurah. Alif yang dibaca pendek. Pendek meaning dua harakat. Ra'a, tak boleh baca lebih. Laqad ra'a panjang jadi 4 atau 5 tak boleh. Ra'a saja. Apa makna ra'a? Telah melihat. Siapa yang telah melihat? Dalam konteks ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He saw. Laqad demi sesungguhnya, certainly, kita kata, he certainly, ra'a telah melihat, he saw. Min ayati rabbihil kubra. Min is a preposition. Min preposition dengan makna sebahagian daripada. Jadi Nabi Muhammad telah melihat sebahagian daripada. Takkanlah Nabi Muhammad tengok semua. Nabi Muhammad baru tengok sebahagian daripada ayati, tanda-tanda. Dalam Inggeris kita terjemahkan sebagai signs. Sign, dengan makna tanda-tanda. Ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran. Rabbihi, Tuhan yang menciptanya. Rabb, kita dah tahu, Rabb dengan makna Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang memberi rezeki. Itu antaranya. Allah ni segala-galanya. Tapi 3 tu yang paling utama. Okey, Rabbihi, Al-Kubra. Al-Kubra yang apa? Yang besar. Maknanya Al-Kubra ni merujuk kepada tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Tuhan tu pun, Allah tu pun Al-Kubra juga. Tapi kita tak sebut di sini Tuhan tu yang kubra, sebab Al-Kubra tu ialah sifat adjektif untuk ayat. Tanda-tanda tanda-tanda yang besar daripada Tuhannya. Maknanya Allah buat tanda-tanda tu. Contoh Sidratul Muntaha, ada apa kita panggil Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, ada tempat apa ni malaikat tawaf, tu semua benda-benda hebat yang tak ada di dunia, semua di atas sana, di langit tinggi sana, jadi sebab itu kita panggil dia ayati al-kubra. Okey, selesailah, pendek je. Ada soalan silakan, ada apa nak tanya tuan-tuan? Tempat tuan-tuan hujan ke? Haji Muntaha tempat hujan? Apa ni, tak hujan, teduh je. Teduh Okay. Tempat ustaz hujan. Masih hujan. Daripada tadi lagi, daripada mula tadi masih hujan. Itulah nampak kat belakang tu turun hujan renyai-renyai. Yang belum lebat. Alhamdulillah lah kalau renyai, sebab kalau lebat macam last week takut apa blackout. Last week berdentum-dentam. Berdentum dendam. Apa di banana with my eraser? Tolong mute Okey, apa soalan silakan apa tuan-tuan. Hari ni nampak senyap lah tuan-tuan. Sebab verb ni memang begitu Verb ni menyebabkan ramai orang senyap Kalau noun dengan partikel banyak soalan Jadi itulah kita sudah belajar apa kita panggil verb 10 verb, kita ulang balik. Ustaz buat macam tadi, Ustaz tolong buat macam Ustaz baca lagi sekali. Laqad ra'a min ayati rabbi al-kubra. Ustaz baca lagi sekali. Laqad demi sesungguhnya. Demi sesungguhnya dia telah melihat, dia as in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang Nabi telah melihat? Nabi telah melihat sebahagian. Sebahagian tu min. Itulah itu yang tadi missed out that one. Sebahagian tu min tu is daripada. Itu daripada kan? So maknanya Allah Nabi telah melihat daripada tanda-tanda. Maknanya sebahagian daripada lah. Kena tambah perkataan sebahagian tu. Sebahagian tu understood. Sebab takkan Allah tunjuk semua. Allah tunjuk sebahagian saja. Jadi min tu memang maknanya daripada. Ya, tapi sebahagian daripada. Ya, sebahagian daripada. Sebahagian daripada dia apa kita panggil? Ya, dia tidak makna semua lah. Maksudnya tudungnya tak jumpa. Terlupa. Okey ya. Min sebahagian daripada. Ayati tanda-tanda. Tanda-tanda. Ayati tu Ustaz, how do you know? How do Ustaz? How do I know what? Ustaz, min is daripada. So what is the indicator of sebahagian, Ustaz? Sebab yang itu apa kita panggil ya? Itu dia punya ni saja ya. Tersirat. Tersirat. Itu tersirat je. Itu kita panggil circumstantial je. Circumstantial. Ya, sebab daripada ayati ya, sebab tanda-tanda kebesaran Allah ni banyak, terlalu banyak. Sebab semua makhluk Allah cipta. Jadi bila Allah tunjuk malam tu, Allah hanya tunjuk sebahagian aja. Ya, Nabi tak masuk syurga lagi. Nabi tak tengok semua benda dalam syurga. Nabi hanya diperlihatkan sebahagian. Sebab itulah jawapan min tu sebahagian. Okay, the context lah ya, the context of the ayat. Very contextual, very circumstantial. Ya, macam mana Ustaz nak sebut, tak tahu terjemahan circumstantial macam mana. Tapi maknanya dia indirectly understood. Ya, so min sebahagian daripada, ayati tanda-tanda, dia plural banyak. Rabbihi Tuhannya, Tuhannya. Nya tu siapa? Nya tu Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad. Tuhan. Bukan Tuhan yang, Ustaz. Bukan Tuhan yang. Yalah. Tuhannya, nya. Bukan yang. Tuhannya, nya. Sebab Rabbihi, ya. His ni. His Lord. His Lord. His. Jadi his ni merujuk pada siapa? His ni merujuk pada he lah. Rasulullah. Siapa he itu? Rasulullah. Ya, Rabbihi, Tuhannya, mana Tuhan yang menciptanya. Al-Kubra, yang besar-besar. Maknanya di sini the greatest. Ya, the greatest sign of his Lord. Laqad, demi sesungguhnya. Sekali lagi Ustaz orang, la demi qad sesungguhnya. Tuan-tuan kena catat kat atas tu. La demi qad sesungguhnya. Ro'a telah melihat. Siapa telah melihat? In bracket Rasulullah. Min sebahagian daripada. Sebahagian daripada. Ya. Daripada tu kita dah tahu sebahagian tu in bracket. Ya, sebahagian daripada. Ayati tanda-tanda. Tanda-tanda, bukti-bukti, ya. Rabbihi Tuhannya. Nya siapa? Nya is Rasulullah. Ya, Al-Kubra, the greatest, yang besar-besar, ya, ataupun yang paling besar. Jadi Allah, ya, telah buat Nabi tengok benda-benda ni. Jadi Allah kata laqad, demi sesungguhnya, ro'a, Nabi Muhammad telah melihat, min sebahagian daripada, ayati tanda-tanda, Rabbihi Tuhannya. Patutnya kalau nak lagi senang, laqad ro'a min ayatil kubra tu. Kubra. Al-kubra tu letak sebelah ayatin, tapi tak boleh. Tak boleh sebab kita nak jaga dia punya rhyme. Rhyme tu at the end of the sentence. Nak jaga rhyme dia. Ya, sebab kita tak nampak rhyme tu pasal kita tengok ayat ni bersendirian, out of context. Tapi kalau kita tengok konteks dia, baru kita tahu. Ya, wan najmi iza hawa. Ya, wan najmi iza hawa. Ya, jadi maknanya semua kat belakang tu dia bentuk dia alif maksurah semuanya. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Nampak dia punya bunyi tu. In hiya illa wahyun yuha. Ya, allamahu syadidul quwa. Cuba. Jadi semua tu bentuk macam tu. Bila sampai ke sini, kita tak boleh nak buat laqad ra'a min ayatil kubra rabbihi. Tak kena. Rhyme dia tak kena. Tuan-tuan nampak tak? Quran ni betapa rhyme dia jaga, ya, perkataan pemilik. Perfect lah Quran ni. Perfect lah. Tapi kan Ustaz, actually-nya when you talk Arabic, does the ayati rabbihi kubra maknanya belonging to Allah yang besar? Bukan, belonging to ayat. Belonging to ayat, bukan belonging to Allah. In this sentence Allah memang Maha Agung.
the ayat, the kebesaran yang besar. Yang besar tu referring to ayat, not to Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dengar? Oh, okey. Faham. Okey. So, kebesaran yang besar-besar. Yang besar-besar tu bukan referring to Allah. Of course, Allah is the greatest. Ya, semua orang tahu. Tapi in this sentence itself, dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada ayat. Bukan rujuk kepada Rob, bukan. Ya, okey. Boleh ya? Okey, selesai. Okey, ada lain silakan. Siapa nak tanya? Ya. Kak Mazidah hari ni tak ada dengar, Kak Mazidah? Ada, tak ada. Ya, I know you are there. Saya tenang, hari ni Ustaz tak panggil nama saya dapat menghayati sepenuhnya. Okey, lain kali Ustaz pun tak panggil lah macam tu, nak bagi kakak jadi apa, tenang Bila Ustaz panggil jadi tak tenang ya. Ya. This is a remark tu ya. Tak apalah kalau macam tu Ustaz tak tanyalah. Ya, tapi yang rugi nanti akak ya, sebab akak tak ada peluang untuk menjawab. Ya. Tidak. Don't worry. Saya trying to absorb everything. Alhamdulillah. How can I'm not worry? Ya. Bila akak cakap macam tu, semua student Ustaz worry. Sebab worry tak dapat, tak faham ya. Sebab especially yang diam. Pasal Ustaz tak tahu sejauh mana tuan-tuan dapat tidak. Sebab tu Ustaz memang looking forward untuk physical class, tuan-tuan boleh datang. Ya. Satu hari nantilah, kita tak tahu bila kan. Ya, sebab bila dalam kelas tu baru Ustaz tahu. Ya, sebab ni tak nampak, muka pun tak nampak. Ya, jangan kata suara tak dengar, muka pun tak nampak. Jangan risau Ustaz. Tak, Ustaz bukan cakap Kak Mazidah. Kak Mazidah boleh mute. Ustaz cakap secara umum untuk semua orang. Ya. Okey, tak apa. Ada soalan silakan. Sebelum kita tamat. Ya, sebelum kita tamat silakan. Ya. Sebab ada yang nak pergi masak ya untuk buka hari ni ya. Hari ni kita selesai 3 hari ya. Tahniah bagi siapa yang puasa hari putih 13, 14, 15 ya. Ni bulan mengambang ya. Okey, ya. Ada apa soalan? Silakan Kak Masyita. Ada apa soalan Kak Masyita sebelum kita tamat? Tak ada lagi Ustaz. Dah faham dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni semua yang kita belajar adalah past tense. Kebanyakannya past tense. Dan past tense singular. Past tense singular. Amila past tense singular. Telah buat. Ro'a telah melihat seorang. Ya. Kafara telah kufur, telah ingkar pun seorang juga. Tapi kalau kita nak tambah, Kak Masyita ingat tak? Kalau kita nak jadikan dia plural, apa yang kita tambah pada selepas 3 huruf tu? Kita tambah apa, Kak Masyita? Wow. Kita tambah wow. Ya dulu. Ya, kita tambah wow. Ya, tambah wow. Bila kita tambah wow, kita kena tambah satu lagi kat list. Kita kena tambah juga alif dekat belakang. Ya, alif. Jadi tadi kita baca dengan doma. Dengan doma. Doma sebelum wow tu ya. Sebelum wow tadi. Jadi sebab sebelum wow dia mesti doma. Jadi kalau kita buat doma barulah boleh bunyikan amilu, kafaru. Kalau amana dia jadi amanu. Kalau kafaru. Kalau apa tadi ya, kalau amila amilu. Kalau jaa dia jadi jailu. Jadi jailu. Bukan jaa jadi ja'u. Dia susah sikit ya. Dia susah sikit. Yang tu je susah sikit pasal dia ada alif. Yang lain senang je, tambah waw dan alif di belakang. Selesailah untuk kali ni, selesai kita. Dah habis dah 10. Ya. Kalau kita boleh ulang kaji balik, kita dah belajar 10 verb ya, 10 kata kerja, 10 noun, tengok balik. Ustaz, sorry Ustaz. Yeah. Tapi yang saya ada tengok kat Quran ni Ustaz, kafaru kan, kafara wow. Itu saja Ustaz, tak ada alif lah Ustaz. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ada sebab. Itu dia maksudnya sikit. Mereka kafir, tapi dia tak ada alif. Dia kafaru tak ada. Kafara wow. Tu je. Ya, tak ada masalah. Boleh, sama je. Cuma macam tadi nak bagi tahu, bukan orang kafir ya, orang yang telah kafir maknanya yang lebih tepat. Kat situ sebab
Quran tu untuk orang umum yang tak belajar bahasa Arab. Jadi dia tak boleh terjemah macam tu. Tapi Ustaz terjemah macam tu sebab tuan-tuan dah belajar. Ya. Okey. Azan ni. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz letak 10 ni kat sini. Tuan-tuan tengok balik sebelum kita tamat. Ya, bagi laluan azan je. Kejap je. Dah nak habis dah. Ya, Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ati sayyidina Muhammad. Syarafa wa darajatan 'aliyah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita dah 10 belajar. Qala, ya, telah berkata. Qala, said. Ya, qala. Ya, jadi kalau nak letak jamak, qalu, ramai. Qalu. Jadi waw tambah waw ataupun waw alif. Kemudian lam ni dhammahkan. Ya, kana sama. Telah, ya, use makna use. Jadi Datuk Azizul tanya, ya, apa makna kana? Kana makna was. Untuk seorang. Ya, kalau ramai, kanu, ramai. Kalau amanah, telah beriman, believed. Ya, amanu, mereka telah beriman. Kalau amanah, dia telah beriman seorang. Kalau amanu, minimum 3 dan lebih. Ya, sebab dalam bahasa Arab plural minimum 3. Alimah, alimu, mereka telah tahu. Ja'ala, ja'alu, mereka telah buat. Kafara, seorang, singular, ya. Maknanya telah kufur ataupun telah ingkar. Kafaru, mereka telah ingkar. Ya. Ja'a, seorang, telah datang. Ja'u, mereka telah datang. Amila, seorang. Amilu, ya, mereka telah buat. Ata, ya. Kalau ni, okey, ni ada sikit masalah dia, ya. Dia akan jadi atau. Dia tak kata atu, boleh jadi atu, boleh juga, ya. Tapi dua-dua tu ada ada pandangan, ya. Tapi kalau nak senang, kita letak saja waw dan tukar ta daripada fathah kepada tu. Jadi atu, ya. Ra'a, ya. Jadi ra'u ataupun ra'au. Ni pun ada pendapat juga, ya. Tapi secara umum ke-10-nya untuk jadikan dia plural tambah waw atau waw alif. Ya. Waw saja sudah memadai betul. Ya. Kadang-kadang ada alif di belakang. Seperti mana kita tengok contoh tadi. Ada beberapa contoh. Ya. Jadi kemudian ada dhammah ditukar kepada lam. Selesai lah. Habis lah. Ya. Itulah perbincangan kita pada hari ini. Selesai semua 10 verb. Tuan-tuan kena ulang kaji. Yang pertama, ingat makna tu. Bila kita kata qala, mana kita tahu dah. Telah berkata. Ya. Ja'a, telah datang. Jangan fikir jamak ke ni. Kita pergi singular dulu. Ja'a, telah datang. Kalau bentuk je bertukar, ja'u, kita tahu dah bukan seorang, itu ramai. Mereka telah datang. Ya. Kafara, telah kufur, telah ingkar. Singular. Tapi kalau kita kata kafaru, ramai. Mereka telah ingkar. Maknanya bukan seorang, ramai. Ya. So macam itulah. Boleh, Okey, ada apa last soalan? Kalau ada apa silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul lah. Saya nak tanya, singular past tense ni, dia refer kepada dia tu lelaki je ke? Dia dua-dua boleh, tapi kebiasaannya lelaki. I mean, pronoun yang huwa tu Huwa, betul. Ya. Biasanya huwa.
Ya, sebab dia dalam perbincangan biasanya dia akan gunakan he. Dia akan gunakan he, ya. Bukan gunakan she. Macam mana? Mana kita boleh kata huwa qala, huwa kana. Tapi kita tak sebutlah ya. Huwa tu. Sebut. Tapi understood lah. Okey. Kalau dalam English kita kena sebut kan he saw. He saw. Apa ni? Mute-kan dulu. Ha? Dah dah. Mute-kan dulu. Tolong Haji Nazri mute-kan. Perempuan. Oh, okay. Nak buat booking lah tu. Nak buat booking lah. Tolong Haji Nazri. Ya. Okay. Jadi apa kita panggil ya, dalam bahasa Inggeris kita kata he saw. Ya, he saw, he made, ya, he went. Ya, semua itu ada he. Dalam bahasa Arab tak perlu. Kita hanya kata kafara, understood dah memang he. Ya, amila, understood he. Jadi tak perlu letak huwa amila, huwa kafara, huwa jaa, tak perlu. Ya, sebab jaa tu sendiri sudah tahu dah. He came, kita dah tahu. Ya, ata kita dah tahu. He made, he gave, kita dah tahu dah. So, itulah ceritanya. Ya, okey. Satu lagi Ustaz bagi peluang last. Ya. Tak ada. Ya, tak ada, tak apa. Sekadar tu terima kasih semua ya pada Kak Masita, Persatuan Wanita Islam Prihatin, Kak Mazidah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Dia punya secret of success, tolong ulang kaji. Ulang. Ya. Alhamdulillah Ustaz, today doa makbul. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ya. Dan lebih tenang kan. Untuk Kak Mazidah ini lebih tenang lah. Ya, sebab tak banyak soalan. Ya. Okay, thank you. Ustaz, saya revive tengah jogging pun boleh dengar lagi video Ustaz tau. Tip Ustaz. Macam mana? Tengah jogging, tengah exercise pun dengar lah Ustaz. Tip. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Ustaz, 1 minit beri laluan untuk saya. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua jemaah. Wabarakatuh. Kak Mazidah. Ya, syukur Alhamdulillah hari ini tiada gangguan. Walaupun Ustaz kata di rumah Ustaz hujan, tiada gangguan dan tiada blackout rumah Ustaz. Ustaz patut bersyukur tu. Suruh Ustaz doa untuk Puan Sri, untuk Tan Sri. Yeah, that's right. Kita dah doa untuk kelas dia sebenarnya. Ya. Tapi tak apalah. Jadi Ustaz, saya juga mohon supaya kita bersama-sama kerana dia juga adalah sama-sama kita jemaah kita Ustaz. Saya mohon jika Ustaz boleh, dan sebelum tu Ustaz, saya ingin ucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada semua student-student baru. Hari ini pertambahan we touch 80 plus student. Most welcome to all the new students, dan saya mengharap pada semua pelajar-pelajar atau jemaah-jemaah, please do not give up. This is a very important knowledge sebenarnya ya. So stay on, be strong, and kita sama-sama doa semoga Allah memberi anugerah supaya kita dapat menangkap segala pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz. Okey, Ustaz, saya serahkan untuk Ustaz, saya serahkan Ustaz untuk membaca doa untuk sahabat kita Tan Sri Hasmah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah kami berkumpul pada petang ini untuk mempelajari ilmu Al-Quranmu ya Allah, ilmu bahasa Arabmu, dan pada masa yang sama kami mohon supaya diberikan kemudahan untuk kami belajar dan dimudahkan untuk kami memahaminya ya Allah. Kami juga pada masa yang sama di tengah-tengah pandemik ini ada di antara kawan-kawan kami, teman-teman kami dalam kelas ini ataupun anak-anak murid hamba-Mu ni ya Allah yang diuji dengan musibah pandemik ni ya Allah. Berilah kesembuhan kepada mereka, mudahkanlah mereka untuk dirawat, dan berilah kesembuhan, kesihatan semula kepada mereka supaya mereka boleh menyertai kelas kami ni balik ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabban nas muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam.
برحمتك آمين. يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء ويا سميع الدعاء ارفع عنا كل البلاء والوباء آمين. والغلاء والسوء والداء والمرض والشدائد والمهن والفتن آمين. والفواحش عن ما ظهر آمين. منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلطفك آمين. يا لطيف وبإجابتك يا جليل. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي آمين. مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. إنا ومنكم تقبل يا كريم. Amin. Jazakumullah Ustaz dan Haji Nazri semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Hai. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Rida, Mas Sita. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Haji Masita. Nazri. Sama-sama. Miss you all lah, lama tak jumpa. Miss you all semua. Ya. InsyaAllah nanti kita jumpa. Terima kasih Haji Mazida. Ya, terima kasih Haji Nazri. Terima kasih Haji Nazri. Terima kasih. Thank you Nazri. Sama-sama. Ya. Okay, jom let's go and solat faster. Go and solat faster. Selamat berbuka. Sama-sama. Okay.